Tausiah. Kita ikuti tausiah bertajuk Hidup Ini Keras bahagian pertama bersama Al-Fadhil Ustaz Abid Liu yang dirakamkan di bangunan Perak Darul Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih pengurusi majlis. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semua untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi berada di sini satu kurnia Allah yang sangat besar. Duduk dalam majlis ilmu ni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita duduk majlis ilmu, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dia duduk saja macam ni je pun dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Antara tanda dia baru mula dah rasa mengantuk ada. Tu dosa kat mata dah nak keluar dah. Jadi duduk majlis ilmu ni ada 3 jenis orang. Orang pertama, dia segera duduk depan. Orang duduk depan ni rahmat Allah cepat pada dia. Siapa nak rahmat Allah cepat datang dalam hidup dia, angkat tangan. Siapa nak doa dia makbul. Siapa nak Allah sayang dia. Siapa nak rezeki dia mencurah-curah. Yang bujang siapa nak kahwin cepat. Yang dah kahwin siapa nak bahagia. Yang belum ada anak siapa nak anak cepat-cepat. Abang kakak, untuk dapat rahmat mencurah-curah dalam hidup, kita kena duduk dekat-dekat. Jadi mai kita dekat-dekat sikit yang sini boleh? Kakak semua bangun, ambil kursi tu, kita dekat-dekat sikit boleh? Dekat-dekat sikit senang nak buat story. Mai dekat-dekat sikit. Dia duduk belakang-belakang ni bukan apa, sekejap lagi dia tengok handphone seorang-seorang kan. Tengok nunduk. Saya susah hati kalau orang tengok handphone ni. Zaman sekarang ni zaman handphone. Dia tengok handphone, update status agaknya. Dekat lagi pun tak apa. Abang-abang belah sini pun boleh, ke sini pun boleh main. Siapa yang nak je. Siapa yang tak nak tak apa, jauh-jauh pun okey. Jangan rapat sangat, cuma ke depan je. Maksud saya biar belakang tu kosong sikit pun tak apa. Santai-santai je kan. Jangan rapat sampai tertindih orang lain. Jadi dekat sikit, jadi saya senang nak cakap. Sebab saya berceramah ni bergantung pada muka pendengar. Bila saya tak dapat muka pendengar, saya tak boleh ceramah. Jadi sebenarnya penceramah tu bukan saya, tapi yang kat depan saya ni. Maaf ya. Main gerak-gerak sikit pun tak apa. Bersepah sikit pun tak apa. Tak rasmi sangat kan. Rasmi tapi kita jadikan dia tak rasmi. Jadi abang-abang kakak, jadi senang saya nampak muka semua orang. Dan selamat sejahtera pada yang bukan Islam. Dulu masa saya kecil-kecil, cikgu saya ajar, kalau nak hidup jadi berkat baik, berebut-rebut duduk depan. Dia surah yang pertama turun kat Nabi, surah Iqra. Asas pertama menjadi baik ialah mendengar, duduk majlis ilmu. Jadi berebut-rebut duduk depan. Berebut-rebut duduk depan sebab Iqra asas dia ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi duduk majlis ilmu ni satu kurnia Allah yang sangat besar. Nama kita dan nama mak ayah sedang disebut dalam majlis para malaikat. Nama kita, mak ayah kita disebut dalam majlis para malaikat. Antara hadiah yang terbaik anak kepada mak ayah dia ialah menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang baik. Dan manusia menjadi baik bila 3 asas manusia bahagia, menjadi baik, berterusan cemerlang dalam hidup, dalam keluarga, pekerjaan. Ada 3 asas dia, mudah je. Yang pertama, Allah turunkan kat Nabi surah Iqra. Manusia akan sentiasa menjadi baik bila dia sentiasa belajar. Apa tanda belajar? Mendengar. Hari kita berhenti dengan nasihat, hari tu hari kita dah mati. Sebab tu benda-benda yang berharga dalam dunia tanpa usaha dia hilang. Apa saja benda berharga dalam dunia? Abang masuk tandas, letak dompet kat luar. 2 minit je dompet tu hilang sebab dia berharga. Sekejap dia tak beri perhatian pada handphone, letak kat sebelah ni je, tinggal kat sebelah ni, sekejap lagi hilang. Tertinggal dalam bas, sekejap hilang. Handphone yang harga mungkin 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, tak tahu berapa handphone tuan-puan. Atau mungkin RM200. RM200 punya handphone pun hilang sebab dia ada harga. Begitu juga menjadi manusia yang baik ni paling mahal. Harga yang paling mahal dalam dunia ni menjadi manusia yang baik. Jadi siapa tak berhenti belajar, dia tak jadi baik dah. Walaupun semalam dia baik, jadi tak heran sangat orang paling baik jadi jahat. Sebab dia berhenti belajar dengan nasihat. Begitu juga orang yang cemerlang. Ada orang cemerlang, sampai darjah 6 dia straight A. Masuk dengan 1, dia pun tiba-tiba tak jadi tak cerdik dah.
Mak ayah dia pun heran. Semalam dia cerdik, hari ni tak cerdik dah. Sebab dia dah berhenti belajar. Ada orang pandai sampai sekatan 3. Cemerlang. Masuk sekatan 4, maaf, tiba-tiba jadi tak pandai. Ada orang pandai sangat sampai universiti. Cemerlang. Habis universiti, keluar-keluar kerja jadi tak reti apa-apa. Ada orang pula elok hidup dia semua baik, sempurna. Miliki satu dunia dah. Segala-galanya dia ada, semua orang nak jadi macam dia. Dia pun berhenti belajar dengan nasihat. Akhirnya dia ada isteri, tapi macam tak ada. Dia ada suami, dia rasa macam tak ada suami. Dia ada mak ayah, dia rasa macam tak ada mak ayah. Dia diberi makan, minum, nikmat yang banyak. Dia kata, kenapa Tuhan tak pernah bagi nikmat dalam hidup saya? Dia sedang berjalan dengan kaki yang Tuhan beri. Dia sedang bercakap dengan lidah yang Allah beri. Dia sedang hidup dalam dunia bernafas 24 jam, dikelilingi oleh keluarga, tapi dia tak rasa. Tahu tak sebab apa? Bukan sebab dia tak ada nikmat, sebab hati dia dah mati. Jadi kunci pertama nak jadi baik ialah kena suka dengan nasihat. Jadi mendengar ni bukan dengan telinga tapi dengan mata. Mendengar ni bukan dengan telinga tapi dengan mata. Untuk tu belajar mendengar dengan apa? Dengan mata. Sebab mula-mula kita dengar dengan telinga, kita tunduk kan. Lama-lama sesedar mula-mula khusyuk, ya Allah. Sesedar dia dah tertidur dah. Nombor 1 belajar ilmu. Nombor 2, surah yang turun kat Nabi ialah ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Manusia sentiasa menjadi baik bila dia saling nasihat menasihati. Jadi kita kena biasakan suasana nasihat menasihati. Bukan sebab kita baik. Nasihatkan yang baik dengan ikhlas untuk nasihat tu sampai ke hati kita sendiri. Hari manusia tak nak beri nasihat sebab dia kata dia belum baik, dunia ni musnah. Sebab semua tak nak bagi nasihat sebab dia belum cukup baik. Ya, semua orang diam, takut nak bagi nasihat. Akhirnya tak ada sesiapa boleh buat apa-apa. Apa sahaja terjadi biar sebab tak boleh buat apa-apa. Akhirnya orang kata, Ustaz tolong nasihatkan anak lelaki saya. Saya tak tahu nak nasihat dia macam mana. Ustaz, makcik dah kahwin 30 tahun, tak bahagia. Boleh tak Ustaz nasihatkan suami makcik? Makcik tak faham dia. Ustaz tolong nasihatkan isteri saya tak faham isteri saya. 20 tahun kahwin, saya tak faham isteri saya. Kalau abang tak faham isteri abang 20 tahun, saya tak pernah terlibat dengan rumah tangga abang lagi lah, saya tak faham. Abang kakak harap dengan seminit kakak tanya soalan, saya boleh selesaikan masalah hidup kakak? Tak boleh. Abang kakak, tuan-tuan dan puan sekalian, suasana nasihat menasihati. Malangnya hari ini nasihat menasihati ni bila bergaduh. Bila bergaduh, orang guna ilmu ni untuk bergaduh. Ada ilmu untuk cari gaduh orang. Ilmu ni ada 2. Satu sabda Nabi di lidah, telinga. Satu lagi masuk dalam hati. Nabi SAW bersabda ada 2 jenis ilmu. Kalau Nabi sebut ilmu, ajaran sesat semua tak masuk. Benda-benda bukan-bukan tak termasuk. Ilmu maksudnya benda daripada Allah yang baik. Itu pun Nabi kata ilmu yang baik boleh jadi 2. Satu di sini, kat sini. Satu lagi yang masuk dalam hati. Ilmu di lidah ni manusia guna untuk berbahas dengan orang. Time orang bersalah, time tu keluar semua ilmu dia. Isteri cari semua ilmu tentang hidup suami. Suami cari ilmu tentang isteri. Macam mana isteri sepatutnya jadi. Awak yang sepatutnya begini. Cuba sini. Cuba dengar ceramah tu, ya Allah. Awak dengar penceramah tu cakap apa. Jadi orang kerja, akhir ilmu tu jadi bahan bergaduh. Ada ilmu, makin benci orang. Makin belajar ilmu, makin benci orang. Makin belajar ilmu, makin ada sebab dia untuk lawan Tuhan. Ilmu dia banyak, tapi ilmu tu untuk lawan Tuhan. Ilmu dia banyak, tak apa. Dia buat salah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Time dia buat salah, dia kata Tuhan tu pengampun. Hari-hari dia tak berhenti buat salah. Tuhan tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia gunakan ilmu tu untuk menambah lagi dosa dalam hidup dia. Jadi ilmu ni ada ilmu yang sebenar. Makin belajar ilmu, makin cinta kita kepada Allah, kepada Tuhan. Makin belajar ilmu, semakin kita rindu kepada Tuhan. Makin belajar ilmu, makin kita sayang semua orang. Sayang semua orang baik. Dan bahkan kita sayang orang jahat. Kita sayang mak ayah kita. Mungkin berbeza agama dengan kita sayang. Kita sayang semua manusia. Tanpa mengira bangsa, agama. Tengok semua orang, kita rasa sayang. Tengok semua orang, rasa sayang. Tengok semua orang, rasa sayang. Jadi abang kakak, cuba tengok muka orang sebelah. Ada rasa sayang tak? Ada rasa bahagia tengok muka dia? Dia orang baik ni, baik itu kat sini. Tapi dia terpancar kat wajah. Walaupun wajah tak berapa sangat cantiknya, sederhana. Handsome tu pun sederhana, tak berapa sangat. Tapi kalau hati dia baik, kat wajah dia tengok pun rasa sayang. Cuba tengok muka orang sebelah, ada rasa sayang tak? Tak rasa sayang. Jadi bukan salah muka dia, hati kita tak tenang. Jangan salahkan orang. Muka engkau ni sakit betul hati aku tengok muka engkau. Bukan salah muka dia, sebab hati kita tak tenang. Benci betul abang tengok muka awak. Jadi abang tuan-puan sekalian, untuk tu sebenarnya dalam hidup kita bahagia ni dekat sini. Bahagia ni dekat mana? Dekat hati.
Bila hati kita mengenal Tuhan, bila hati kita mengenal Allah, bila kita bersyukur dalam hidup. Bahagia kat hati. Bahagia kat sini. Kakak abang kalau dapat bahagia ni, bahagialah hidup kita. Kalau dapat rasa bahagia ni, bila-bila pun bahagia. Sekarang kakak ada rasa bahagia itu dah mula dah rasa. Betul kan? Masa 25 hari bulan rasa bahagia kan? Wah, macam tak jejak bumi rasa terbang je hari gaji. Masuk 18 hari bulan je rasa macam nak meninggal dah. Hari pertama kahwin bang, baru bercinta, inilah dia ustaz. Ya Allah Tuhanku, ya Allah inilah dia. Inilah dia. Inilah selama-lama saya cari. Ya Allah Tuhanku, ya Allah tak ada apa dah. Memang inilah ustaz saya kalau dapat ni memang jadi warak saya ustaz. Memang saya bersyukur kepada Tuhan yang telah menemukan saya. Inilah jodoh saya. Tu hari tengah bercinta. Masuk lepas tahun dah mula nak perang dah. Masuk 5 tahun muka dah cedera parah dah. 20 tahun muka dah tak boleh senyum dah. Bibir pun dah ke bawah dah. Entahlah kat dah. Jalan pun tak berapa nak. Dah nak mati je hari. Ada makcik-makcik datang pejabat saya. Umur 60, 50, 70 tahun datang pejabat saya. Ustaz, makcik tak bahagia. Makcik, kenapa makcik? Anak makcik berapa orang? 10 ustaz. Makcik anak 10 tak bahagia? Elok juga tak bahagia makcik. Kalau bahagia mungkin 20 anak makcik ni. Tak berapa bahagia 10. Kalau bahagia tak tahu berapa orang. Ustaz, makcik tak bahagia ustaz. Makcik tak nak balik rumah dah. Makcik duduk kat butik ustaz je. Tengok muka ustaz pun dah bahagia makcik dia kata. Eloklah makcik balik. Supaya hidup makcik. Dia bahagia ni makcik bukan dalam dunia. Bila dah mati esok kan. Rupanya ada masalah keluarga. Makcik 60 tahun, 70 tahun ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga. Jadi abang kakak tahu tak bahagia tu kat mana? Kat hati. Hari kita senyum bahagia. Hari kita sedih pun bahagia. Abdullah ibn Haris kata, aku tak pernah tengok satu orang yang lebih banyak senyum daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi paling banyak senyum. Nabi jumpa semua orang, Nabi senyum, bahagia. Adakah semua orang berbuat baik pada Nabi Muhammad? Semua berbuat baik kat Nabi? Tak. Tapi Nabi orang paling banyak senyum, bahagia, sayang semua orang. Sebab bahagia itu dekat hati. Kalau kita hidup untuk orang, hidup kita ni penat, letih. Kalau kita hidup untuk Tuhan, untuk Allah, hidup kita bahagia. Kalau kita hidup bukan untuk dunia, untuk akhirat, kita buat apa pun rasa berbaloi. Orang nampak ke tak nampak, orang puji ke keji, orang nak sanjung sampai ke langit, atau orang nak pijak sampai ke bumi, kita rasa bahagia. Kita menangis, manusia. Orang kata kita nangis seorang-seorang. Sedih, menangis. Tapi menangis tu bahagia bang. Faham tak bang? Saya pun tak apa faham sangat dah. Susah sangat dah bunyi dia. Menangis pun bahagia. Hari menangis tu bahagia. Sebab tu orang-orang soleh dulu selalu menangis. Dia berjuang, buat baik. Tapi nangis kuat-kuat pula tu, bukan nangis pelan-pelan. Tengah jadi imam, Syekh Umar Khattab mengurus negara, sampai belakang dengar dia nangis. Dia baca, Innama ashku bathi wa huzni illallah. Kepada Allah, aku mengadu sedih dan susah aku. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku susah. Aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Ya Allah, aku sedih. Aku susah, aku mengadu sedih dan susah aku pada engkau. Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, saya susah. Mengadu pada Allah sedih, susah tu bahagia. Menangis pada Allah tu rasa bahagia. Takdir Allah ada anak, bahagia. Takdir Allah dia uji tak ada anak, sedih, nangis. Takkan dapat anak rasa sedih, rasa. Orang lain tak tahu apa dia rasa, dia lalu. Tapi dia rasa bahagia. Sebab dia tahu Tuhan beri sebab dia sayang, dia tahan pun sebab dia sayang. Takdir Allah bertemu jodoh kita. Takdir Allah jodoh kita meninggal. Orang kita sayang, elok baru tengah bahagia di 3 tahun bawa motor accident suami kita. Bahagia. Bukanlah bahagia alhamdulillah meninggal dah suami. Syukur lama berdoa meninggal juga akhirnya. Bukan macam tu maksudnya. Tapi bahagia, menangis. Menangis tu menangis. Setiap malam tu ingat nangis. Tapi dalam tangisan tu bahagia. Takdir Allah tak bertemu jodoh. Tak bertemu jodoh pun bahagia. Takdir Allah baik hidup kita, tiba-tiba kena kanser. Berat kakak, cakap senang. Tapi dia bahagia. Dia mula melihat semua yang terjadi ni kerana Tuhan sayang dia. Dia tahu semua yang terjadi sebab Allah sayang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahagia itu kat sini. Bahagia itu kat sini. Lebih cepat kita membetulkan tujuan hidup, lebih cepat bahagia dalam hidup kita. Lebih cepat kita membetulkan tujuan hidup, bertambah baik hidup kita dalam dunia ini. Dia, Tuhan, Allah takkan sia-siakan orang-orang yang baik dalam dunia. Dia takkan sia-siakan. Ihfazillah yahfazka. Siapa jaga agama Allah, Allah jaga dia. Maksud siapa menjadi orang baik,
Berakhlak mulia, jadi orang baik, Tuhan mesti jaga dia. Allah mesti jaga kita. Jadi menjadi orang baik, Allah mesti jaga kita. Tuhan mesti jaga kita. Jadi orang baik. Hidup kerana Allah. Jangan hidupkan orang. Jangan hidupkan orang. Kakak pakai cik cantik lawa-lawa kan untuk suami. Abang, suami tak perasan. Lalu lagi sekali, abang, kenapa yang bawa balik spa? Ada nampak perubahan apa-apa tak? Baju pun baru beli, singgah pasar raya. Abang kan bagi duit. Cantik tak? Suami kata, bolehlah. Rasa macam nak meninggal tak kakak? Rasa macam nak koyak baju, conteng balik muka, buat balik suruh tu kak ni balik. Sebab sedih, kecewa. 2-3 hari tak tidur, tak makan. Sebab bukan 2-3 hari, 2-3 tahun teringat lagi. Suami kata, biar bolehlah. Bolehlah, dia kata. Macam nak mati rasa lawa gitu. Dia kata, bolehlah. Jadi sakit jiwa. Suami pun sama. Transfer duit kat isteri 100. Isteri hantar print screen WhatsApp. Isteri tak balas. Abang ambil hantar kat Messenger pula. DM pula. Instagram pula. Abang hantar mesej kat semua dah. Hantar mesej. Wah, dah jalan pun dah lain abang. Sekarang dah sombong dah kerja. Malas nak pergi kerja. Mungut, penat lah. Macam nak mati kerja. Letih, penat, boring kerja. Ada yang boring kerja. Korang hajar duit dapat. Kerja tak ada, boring. Best kerja Ustaz, boring lah. Dia boleh kerja boring. Abang tahu tak sebab dia tak bersyukur. Ya Allah tolong, Ya Allah nak kahwin, Ya Allah tolong, Ya Allah kahwin, Ya Allah. Siapa-siapa pun tak apa dia Allah. Memang tak ada nak kahwin. Ada kawan saya tolong Ya Allah lelaki nak kahwin, Ya Allah tolong Ya Allah kahwin, tolong Ya Allah tak tahan nak kahwin Ya Allah. Anak buat dosa dah Ya Allah. Kawan roommate saya kat universiti tolong Ya Allah. Tak ni tolong tak nak buat dosa dia. Oh saya nampak ini memang banyak betul dosa dia gaya ni. Tolong Ya Allah, tak nak dah Ya Allah, nak tobat Ya Allah, tobat, tolonglah, tak ada duit nak kahwin. Jadi begitu manusia, dapat je kerja 2-3 hari, jalan pun dah sombong, kerja pun dah malas. Kahwin pun sama, doa, tolong nak kahwin Ya Allah, kahwin. Kahwin tak ada lah, mas sekarang ni masa balik rumah, main phone je semua, isteri tengok info, suami tengok info, macam tak rupa kahwin, baik, tak payah kahwin lah itu. Tengok info ni, main info, duduk, pandang pun tidak, balik rumah bergaduh, dah tak ada rupa dah, rupa keluarga tak ada. Ya Allah tolong Ya Allah, nak anak Ya Allah, nak anak Ya Allah, Ya Allah nak anak Ya Allah. Sekarang Ya Allah, matilah Ya Allah, akhirnya bunuh diri. Ni semua hantar mesej kat suami, abang saya ingat nak mati je lah bang. Saya dah tak boleh tahan dan tengok anak-anak ni semua. Tahu tak apa dia abang kakak? Sebab manusia tak ingat kebaikan, doa, kurang bersyukur. Untuk tu pertama, terima kasih kat orang. Belajar cakap terima kasih. Belajar hargai baik orang. Saya kakak adik saya kat Pakistan musim sejuk. Saya doa, Ya Allah sejuk. Ada orang bagi saya selimut. Saya simpan selimut tu sampai sekarang. Saya rasa tu hutang budi. Sampai sekarang saya simpan. Saya dulu masa belajar kat asrama doa, Ya Allah nak masuk asrama tak dapat. Saya minta, saya rasa banyak saya doa tu lambat dapat. Ya Allah tolong, Ya Allah lapar. Ya Allah masa keluarga bankrupt susah. Tolong Ya Allah lapar. Ya Allah belum makan, apa dah 2 hari tak makan. Tolonglah Ya Allah bagi makanan, tak ada makanan Ya Allah. Tolonglah Ya Allah. Makanan tak sampai-sampai. Tapi saya tak pernah tanya, kenapa Tuhan tak kabulkan doa saya? Ya Allah tolong Ya Allah nak kerja Ya Allah. Saya doa nak kerja. Ya Allah nak kerja. Hantar yang kerajaan habis semua yang saya interview kakak. Cikgu ke, cikgu tadika ke, cikgu apa benda semua habis lah. Cikgu yang untuk pendidikan khas ke, semua saya pergi. Yang kerajaan lain ni semua habis interview saya pergi dah. Kerja swasta apa semua minta. Apa semua saya minta bang, kakak. Minta cikgu sekolah swasta, minta kolej, minta tu nak mengajar. Semua saya minta, semua tak dapat. Saya pergi minta kerja dekat fast food punya kedai. Tiba-tiba saya ada janggut, tak dapat juga. 3 fast food tak bagi dapat kerja. Niti apalah. Apalah dosa, bekerja tak dapat. Ya Allah tolong Ya Allah. Spek mata mak pecah nak ganti. Ya Allah keluarga susah. Keluarga saya, Ya Allah susah, saya nak tolong mak, tolonglah saya, Ya Allah, kesian keluarga saya, tolong Ya Allah, saya tak kisah sangat kalau saya lapar, tapi mak saya, ayah saya susah, saya tak sampai hati, tolonglah saya. Saya pun dapat kerja apa? Kerja pasar malam. Saya kerja pasar malam, jual jering, jual petai, semua yang makruh tu saya jual. Petai, jering, buat busuk, kentut semua sekali, jual. Tapi saya tak makan pun. Lepas tu, tak habis malam-malam, hantar kat coket kat KL. Jadi saya duduk masjid, gaji 800 semua bagi kat mak. Duduk masjid, lama kan? Duduk masjid je. Masjid ni kadang-kadang marah tengok muka saya, pindah masjid lain pula. Tengok muka dah tak bertahan, tengok budak datang tidur dah penat malam. Siang malam kerja kak. Malam-malam kerja Petropam. Ada shift je, bila tak tu kerja pasar malam. 2 kerja, Petropam dengan kerja tu. Lama saya kerja tu. Masa Petropam tu, saya ingat lagi. Kadang-kadang ada masuk dalam poket saya RM2. Lepas tolong isi minyak, dia masukkan RM2. Saya ingat muka-muka yang pernah masuk selalu, saya berlari kat dia tolong isikan minyak. Dia masukkan RM2.
Kakak tahu saya buat apa? Saya pergi bilik air tengok berapa ringgit sebab tak tengok lagi tadi. Dia tengok kadang RM5. Masuk bilik air saya cium duit RM5 tu. Depan belakang saya cium duit tu. Sebab hari tu saya boleh makan lebih sikit pada biasa. Kalau tak saya masak nasi, saya beli kuah kat kedai, tuang. Pagi sampai malam makan nasi sama je hari-hari. Kalau dapat RM2 tu saya kata hari ni boleh beli telur, boleh beli apa-apa RM5. Sebab semua duit gaji bagi kat mak. Mak tanya ada duit lain, banyak mak, Abi dapat gaji banyak, saya tipu mak saya sentiasa. Tapi tahu tak apa dia saya tuan-puan, saya rasa syukur. Sampai sekarang saya simpan selimut orang bagi kat saya. Apa orang pernah bagi kat saya dulu-dulu, saya simpan sampai sekarang. Saya rasa itu hutang budi. Maaf saya cerita begitu. Tuan-puan dalam hidup ni kita belajar ingat kebaikan orang. Sebenarnya dalam hadis, siapa yang tidak berterima kasih sama manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Belajar berterima kasih. Nombor 2, sebut nama orang yang pernah doakan semua orang. Sekarang tahu sebab apa orang berdengki, hidup bekerja berdengki. Kita tak doakan satu sama lain. Anak kita dapat semua subjek dapat F. Semua gagal dengan cemerlangnya. Anak saudara kita semua A. Kita pun lagak sombong. Kereta kita macam nak roboh. Jalan pun enjin pun tak apa hidup. Tiba-tiba abang kita, adik kita bawa kereta. Kau 800,000 kereta. Kita pun tengok, astagfirullahalazim, neraka lah kau. Masuk neraka terus dia bang. Tahu sebab apa? Sebab kita tak ada perasaan. Adik-beradik boleh dengki bang. Teruk tak teruk zaman ni. Adik-beradik boleh berdengki. Sampai tak tercakap tu. Tengok kereta adik macam tu. Ya Allah, Akbar. Kau nak makan apa nanti? Beli kereta mahal. Ada duit kau nak makan? Masuk kereta. Sempit kereta ni mahal saja je. Tahu sebab apa bang? Hati dia busuk. Apalah salah cakap yang baik boleh buat adik-beradik gembira. Cantik kereta kau. Bagus kereta. Senang nak pergi jauh-jauh. Untung anak-anak. Bagus ni. Aku doakan kau makin maju berkat. Dia pun kalau terlebih duit, dia pun ambil bang 200. Kan dapat duit dah. Tapi abang berdengki sesin pun tak dapat lah sekali. Jadi abang akak bukan saya cerita 200 tadi tu, tak apa dia belajar mendoakan. Tahu tak sebab apa kita kurang rapat satu sama lain? Kita dah lama berhenti berdoa. Kurang mendoakan satu sama lain. Dulu masa muda-muda banyak berdoa. Semenjak dah ada kerja, dah ada keluarga ni, tak sempat berdoa dah. Untuk isteri pun tak berdoa, untuk suami dia pun dah tak berdoa. Berdoa ni menyatukan hati kita. Sebut nama sesuatu. Kalau kat pejabat saya ingat saya pernah kerja dengan orang sekejap, saya doa pada bawah. Saya pernah kerja Datuk Fadilah sekejap, Datuk Fadilah Kamsa. Ya Allah ampunkan dosa dia. Saya sayang dia, beri hidayah, mudahkan urusan keluarga dia. Dia banyak didik saya. Ya Allah ampun dosa Abang Abu, Kak Fatimah, ampunkan dosa. Sampai ke atas pula. Ya Allah ampun dosa Prof Hanim Muhammad Tahir, ampun dosa Rosmani Ijam, ampun dosa. Satu saya sebut nama, ampun dosa. Saya tak nak sebut, tuan-puan kenal. Sebab saudara saya tu Ustaz kan. Sampai ke atas, satu saya doakan. Sebut keluarga, anak dia sakit, doakan. Begitu. Jadi bila kita doa, Nabi SAW bersabda, siapa doakan saudara dia tanpa saudara dia tahu. Malaikat kata, ya Allah, apa dia minta untuk saudara dia, beri jugalah untuk dia. Untuk tu saling mendoakan satu sama lain. Dalam kerja ni gitu kakak. Kita makin lama bekerja ni, makin busuk hati. Atau aku yang dapat dia budak, dapat dia nasib budik kuat. Tak, dia berjaya, alhamdulillah kan, rezeki dia kan. Allah buka rezeki kita kat tempat lain pula kan, begitu. Jadi hidup ni kena begitu kakak. Buat apa nak cemburu dengan orang? Tu rezeki dia besar pula, dia punya ujian dia begitu. Ada masing-masing punya ujian. Kakak tengok dia masing-masing punya saiz kan. Allah beri ikut sesuai saiz. Bukan sebab lebih mulia, tak. Saiz dia sesuai. Mungkin dia nak tolong keluarga lebih ramai, nak saudara ramai, manusia lebih ramai. Allah bagi dia rezeki lebih. Macam kakak lah tengok, bukan main kau ya. Kasut saiz 10. Kita saiz 6 je. Astagfirullahalazim. Buat sini kasut tu. Kasut 10. Dah kaki dia saiz 10. Kakak punya kaki saiz 6. Dia buat apa nak cemburu kasut besar, kasut dia tak. Begitu lebih kurang. Kakak faham ke saya ceramah ni? Saya pun tak apa faham sangat dah ni. Jadi itu nombor 1. Belajar bersyukur. Nanti hati kita rapat. Jadi berkasih sayang satu sama lain. Belajar kasih sayang. Tausiah. Sambungan tausiah yang bertajuk Hidup Ini Keras bersama Al-Fadhil Ustaz Abid Liu ini dapat saudara ikuti esok 1:30 tengah hari dan ulangannya 6 petang di Perak FM. Kita ikuti sambungan tausiah bertajuk Hidup Ini Keras untuk bahagian yang kedua bersama Al-Fadhil Ustaz Abid Liu yang dirakamkan di bangunan Perak Darul Ridwan. Seterusnya abang kakak. Jadi belajar hidup ni dengan rasa cinta, rasa sayang. Kita kalau melihat dunia hidup dengan cinta, hidup kita bahagia. Sekarang kita hidup ni tanpa cinta, hidup ni jadi penat. Jadi hidup dengan cinta. Hidup dengan apa? Dengan cinta. Bekerja dengan rasa cinta.
Kalau orang putihnya kata dengan penuh cinta, dengan passion, kegairahan, kesungguhan. Buat sesuatu dia boleh dua. Kakak tetap kena buat juga. Kerja dah. Memang duduk sini pun gaji bulan-bulan dapat. Tapi satu kerja dengan sungguh-sungguh, satu biasa-biasa je. Kita dah ada keluarga. Betul-betul kita hayati keluarga. Atau kita tak hayati keluarga, tetap keluarga kita juga. Duduk kat situ juga. Tapi kita buat sesuatu yang bermakna, sibukkan diri dengan bermakna ni, nikmat hidup. Nabi SAW sibuk. Sampai kat rumah, orang tentang Nabi, marah Nabi. Tuan pernah dengar kisah sirah ujian Nabi. Tapi sampai kat rumah tu tak apa Nabi buat. Nabi anak 7 orang. 6 anak meninggal masa Nabi hidup. Lahir-lahir ayah meninggal. Dalam perjalanan balik tengok ayah, lalu suatu kawasan sunyi abwak, mak pula meninggal. Boleh bayang macam mana? Ayah meninggal, 6 tahun mak meninggal. Tempat sunyi, tak ada orang. Saya terfikir, ya Allah, kekasih tu Allah, manusia yang baik. Ayah meninggal, mak meninggal. 8 tahun datuk jaga Nabi meninggal. Susah hidup Nabi. Semua Nabi sayang pergi. 7 anak, 6 meninggal Nabi hidup. Susah. 2 tahun 6 bulan di pulau kan, lapar. Sampai orang tak berus niaga dengan orang Islam kat Mekah. Orang kafir Quraisy masa tu. Tahu tak apa dia buat? Sampai Nabi makan 1 hari 1 kurma, catu. Tak boleh berniaga. Tak ada orang boleh jual beli. Duit banyak mana pun mesti habis kalau tak kerja. Harta banyak mana pun mesti habis. Kalau tak diusahakan duit tu mesti habis. Habis sampai budak-budak ada mati dalam pangkuan. Maaf, susu mak mereka kekeringan. Mereka ambil apa-apa kayu rebus. Habis daripada tu, balik-balik. Isteri meninggal. Yang paling sayang kat Nabi. Bantu Nabi. Berjuang untuk Nabi. Tak mengeluh bersama dengan Nabi. Walaupun sedih, selalu membahagiakan hati Nabi. Selalu sorok tangisan depan Nabi. Khadijah radhiyallahu anha. Lepas tu siapa meninggal? Lepas tu pakcik Nabi yang banyak tolong Nabi meninggal. Pergi Taif, kena baling batu dekat 10 km. Berdarah pada kepala sampai kaki. Susah. Tapi tahu tak apa dia? Semua ujian ni tak membuat manusia Nabi membenci orang. Nabi bahkan bertambah sayang ke orang. Nabi sayang ke orang. Ada budak tengah main-main, tengah khutbah. Nabi khutbah serius. Tak macam saya gurau begini. Nabi ambil budak tadi. Nabi dukung tengah-tengah berkhutbah. Nabi dukung, sayang. Nabi tengah tengok anak-anak. Anak Nabi, cucu Nabi, tunggang Nabi. Kalau kira takkan orang besar macam tu, cucu tunggang. Cucu tunggang Nabi. Kat rumah, cucu tunggang Nabi. Buat jadi kuda. Nabi jadi kuda cucu. Dukung kat belakang. Sayang Nabi. Nabi nampak seorang ayah peluk anak. Nabi kata, ya Allah, kau sayang anak ni. Ya? Nabi kata, Allah Tuhan sangat sayang kamu masa kamu peluk anak kamu. Rupanya masa kita peluk anak, rahmat mencurah-curah dalam hidup kita. Nabi tak benci. Oh, main jujur anak pula kau. Nabi tak ada rasa itu, sayang. Nabi sayang. Nabi balik rumah, tahu tak? Nabi tengah, walaupun macam mana penat pun, setiap kali Nabi masuk rumah, dalam hadis kata tak pernah Nabi keluar masuk rumah, melainkan Nabi akan cium isteri Nabi, peluk isteri Nabi setiap kali. Abang, boleh bang yang lelaki boleh boleh cuba balik ni keluar masuk rumah cium isteri cium peluk isteri setiap kali keluar masuk rumah. Buat bang, boleh abang? Oh abang, buat ke tidak? Buat peluk cium. Dan Nabi kat rumah ambil bawa anak Sayyidina Hasan, Nabi letak paha kanan. Ni Nabi pegang cucu ni, anak-anak cucu datang. Hasan datang kat sini radhiyallahu anhu, Nabi letak kat sini. Nabi ambil Sayyidina Husin, Nabi letak ke sebelah sini. Tangan tak berhenti lepas, tak lepas daripada tadi. Sayyidina Ali, Nabi peluk belah sini, menantu sepupu. Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW. Dah besar dah Nabi peluk. Nabi cium satu-satu. Hadis surah Ahmad, Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Balik rumah selalu buat begitu. Peluk semua anak keluarga. Jangan lepaskan pelukan. Peluk mereka, cakap sayang. Lepas tu Nabi buat begitu. Setiap kali kau masuk rumah. Penuh kasih sayang. Nabi tengah berehat. Nampak anak perempuan Nabi datang. Nabi tiba-tiba bangun. Muka penat ni. Bangun terus senyum. Pergi sambut anak. Nabi pegang anak. Pegang tangan berbual-bual. Ke rumah rasa sayang. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tu abang kakak belajar kasih sayang. Belajar apa dia? Hidup dengan rasa cinta sayang. Kakak abang semua pernah bercinta. Betul? Pernah bercinta? Semua pernah bercinta. Kalau orang bercinta macam mana? Pernah rasa cinta? Pernah kan? Bawa balik kursus, suami tunggu. Abang dah lama tunggu ke? Taklah, baru sampai. 9 malam tadi dah tunggu dah. Sila yang naik, abang bukakan pintu ya. Bukakan pintu. Abang tutup pintu yang 3, 2. Abang kira semula. Jaga-jaga kain terkepit. 3, 2, 1. Tutup pintu tengah bercinta. Abang bila kereta nak berjalan, entahlah yang duduk dengan awak rasa macam dah berjalan je kereta ni. Yang awak pula yang kenapa mata merah-merah? Entahlah abang daripada tadi rasa macam malas nak kelip mata. Sebab saya ada suami yang sangat handsome dalam dunia ni. Tengah bercinta. Malam-malam 5 jari bersilang.
Bang, kelingking jatuh, naik balik semula. Yang kelingking, ibu jari telunjuk jatuh, naik balik semula. Bercinta. Kasih sayang. Jalan pegang tangan kan. Saya pernah tengok budak-budak remaja bercinta, pegang tangan. Saya tengah parking kat Giant tu, dia lalu, dia langgar kereta saya. 2-3 kali dia langgar. Sebab jalan tu sempit, tapi dia jalan pegang tangan. Dia tak tahu nak jalan macam mana. Saya teringin nak turun, nak ajar dia cara berjalan jangan betul. Dia bercinta, bang langgar kereta saya 2 kali. Kereta saya parking, dia langgar tak pasal. Sebab jalan tu kecil, dia nak lalu kat celah tu. Tapi dia pegang tangan, dia tak tahu nak buat macam mana. Sebab tangan tu tak boleh lepas dah tengah bercinta. Saya selalu malam-malam dah pergi kedai-kedai mamak malam kan. Sudah bila air tu sederhana je lah bersih dia. Tiba tunggu, bukan semualah, banyak yang bersih lah, 1-2 je. Jadi tuan-tuan tahu tak apa jadi? Tiba-tiba dia dalam tandas bersih mana sangat kan. Tiba-tiba keluar, lama tunggu. Tengok dua perempuan keluar, tengah berpegang tangan, bercium. Wah, bahagia betul hidup dia dalam tandas ni. Sian budak ni kan. Lepas tak lama bang, datang keluar kanan laki. Saya pernah tunggu-tunggu laki keluar, laki dua laki. Tandas. Kadang-kadang tunggu. Pak O, Mak O tu selalu dah lah. Kakak abang tengah bercinta macam tu kan. Abang saya ke tandas dia sekejap. Oh, kita tandas minta izin. Lama ke yang? Mungkin 5 minit dekatnya. Lamanya 2 minit setengah lah bang. Bawa masuk bilik air yang tak tutup pintu bilik air, risau suami isteri kalau jatuh siapa nak selamat kau. Astagfirullah abang. Suami isteri yang mana ada dosa-dosa, dah boleh je tengok. Malulah bang nak berak ni. Tak apalah, yang berak tu lah yang buat abang bertambah jatuh cinta kat awak. Orang tengah bercinta. Tapi cuba kau tak berapa cinta, dah lama tunggu bang, itulah macam nak meninggal muka awak. Duduk je lah kat sana ya, abang pun tak berapa faham dari doa ni. Isteri bawa naik kereta, kaki bawa naik sebelah. Kereta dah jalan dah. Abang kaki sebelah tertinggal, padan muka awak. Orang tengah bercinta kan, naik kereta. Bergaduh je. Tidur malam puyang, tolong pusing sebelah sana. Abang tak apa selera tengok awak ni. Kembang-kembang hidup. Abang duduk sekejap bang, bunyi abang macam gorila. Puas saya bersabar. Abang ni tarik selimut, tarik sudut aircon, buka aircon. Malam bergaduh bang, berebut selimut, berebut aircon. Semua dah tak bahagia dah. Tak ada apa dah. Sebab apa? Sebab dah tak. Jadi hidup dengan cinta ni tak penat. Untuk abang kakak belajar hidup dengan cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Bila kita hidup untuk Allah, untuk Tuhan, orang nampak ke tak nampak, orang hargai ke tak hargai, orang puji ke orang sanjung, orang buat apa pun kat kita, kita terus berjuang sebab kita rasa kasih sayang. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, belajar hidup ni dengan rasa kasih sayang. Saya kalau berjumpa kat luar sana mana-mana, kerja tuan-puan ni besar, hebat, tuan-puan bernyumbang. Saya pernah tengok budak-budak. Saya tengok budak-budak kecil-kecil, kesian dia. Saya pernah sekali turun bawah jambatan. Seminggu sekali saya bawa 300 bungkus makanan pusing-pusing kat KL tu. Saya saja nak pusing-pusing nak jumpa orang. Ada sekali saya turun bawah jambatan. Bila saya turun-turun je bawah jambatan, ramai orang tengah hisap lada. Jambatan tu orang kata jangan turun, saya turun juga. Hari tu saya rindu mak saya pun nak buat satu yang luar biasa sikit. Saya pergi jambatan yang orang kata dengan saya jangan turun. Saya turun juga. Bahaya sikit. Ramai yang tengah hisap dadah. Saya pun pergi kat dia orang. Saya kata, abang saya nak belanja makan. Makanan dah habis satu pagi. Saya bagi abang duit raya. Boleh panggil semua sikit saya nak bagi duit raya. Dia pun panggil kawan-kawan. Ustaz nak bagi duit raya. Dia pun datang ramai baru nak bagi duit raya. Saya kata boleh tak saya ceramah sekejap 5 minit. Saya pun ceramah dia orang. Baru nak ceramah ada kawan-kawan yang tengah hisap dadah. Dia kata berhenti sekejap hisap dadah. Dengar ceramah ustaz. Nanti sambung balik. Dia pun dengar. Lepas saya ceramah dia orang. Saya pun nak balik. Bila saya nak balik, saya nampak ada budak-budak muda sebelah sana. Dia orang tengah ramai budak-budak muda. Saya kata abang saya pergi jumpa dia orang ni. Boleh? Boleh ustaz, jumpalah dia orang. Dia orang tu memang dah teruk sangat dah tu. Tolong nasihat sikit, teruk ustaz dah budak sekarang, dia kata. Saya pergi jumpa budak-budak tu. Ada 8 orang, saya dakwah-dakwah dia. Tiba saya jumpa ada seorang budak perempuan, dia pegang baby. Tahun lepas saya jumpa 2 tahun lepas saya jumpa 4 orang budak perempuan pegang baby duduk bawah jambatan. Yang saya cerita kat tuan-tuan ni umur dia 14 tahun. Lahir Perak. Yang cerita yang saya jumpa ni lahir Perak. Yang lain Johor, KL, Sabah. Yang saya jumpa 4 orang tu, maaf saya sebut umur 14 tahun, lahir tengok IC Perak. Lepas tu, umur 14, saya pun berbual dengan dia. Berbual, Allah sayang awak. Bersalin kat mana dik? Saya sewa kat kedai mamak tu ustaz, bilik. Sakit tak bersalin? Macam nak mampus ustaz. Saya pun cakap-cakap dengan dia. Awak baik dik, awak mulia, saya sayang awak. Saya pun berbual, saya nak pujuk dia pergi ni, dia tak nak. Bila saya cakap awak baik, Allah sayang awak, awak mulia, masuk syurga. Tahu dia kata apa? Taklah ustaz, saya jahat. Saya masuk neraka, Tuhan benci saya. Dia kata, taklah dik, awak baik, Allah sayang awak. Tak ustaz, saya jahat masuk neraka. Tak dik, awak baik, Allah sayang awak. Allah bagi masuk syurga. Dia cakap, ustaz jangan tipu saya. Saya dah tak suci, saya kotor, saya berzina, Tuhan benci saya. Taklah dik, awak ujian awak begini pula. Semua orang buat salah dik, ustaz banyak buat salah.
Saya masuk neraka kan Ustaz? Tak, awak masuk syurga ni. Kenapa saya masuk syurga saya jahat? Tak, awak masuk syurga. Dia sayang kau. Dia cakap, tak Ustaz tipu saya masuk neraka. Adik, kalau masuk neraka sangat, Ustaz masuk dulu. Kenapa Ustaz masuk neraka? Saya masuk neraka dulu. Kenapa dia panggil abang ke Ustaz tukar-tukar gitulah. Abang kot dia panggil. Kenapa abang, saya segan nak cerita macam tak percaya kan. Budak 14 dengan saya panggil abang macam teruk sangat kan. Kenapa abang masuk neraka? Jadi saya kata dengan dia, saya bahas diri saya lah. Jadi saya masuk neraka sebab saya masuk neraka dulu. Sebab saya ceramah sana sini siang malam. Tapi awak duduk bawah jambatan ni. Ceramah bukan main lagi. Wah, orang sanjung bukan main. Kadang cium tangan depan belakang. Seram pula kadang. Tu tak apa lagi. Lepas ceramah kalau tu tempat tertentu cium pipi lagi bang. Susah hati saya cium pipi. Paling teruk cium mulut. Tu paling teruk sekali setakat ni. Selamat tak ada orang rakam. Banyak kali mulut saya kena cium dengan orang lelaki-lelaki. Tengah ramai orang kakak. Cium pipi, cium dahi, cium mulut. Dia pakcik-pakcik selalu. Nangis-nangis. Ustaz, terima kasih Ustaz. Buat dakwah peluk saya. Dia cium ni. Dia tak tahu, yalah, saya jadi sedih bila orang baik sangat dan orang sangka baik sangat kat kita. Saya selalu kalau orang sangka baik, saya kata, ya Allah, jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka sangka dan tutupilah keaiban saya, dosa saya daripada apa yang mereka tidak tahu. Lepas itu apa jadi budak tadi, saya pun cakap, Ustaz masuk neraka, Dik. Saya bawa budak-budak ni, lepas tu pergi makan. Bila makan, saya suap dia makan. Yang lelaki saya suap, yang ada perempuan tu, Ustaz suap kami juga. Tak boleh, Dik. Naklah Ustaz, so sweet lah Ustaz kan. Suap yang lelaki-lelaki. Lepas tu lepas suap-suap, budak-budak jahat bang, 3 je saya buat. Saya jumpa orang jahat mana pun 3 je saya buat. 1, saya cakap sayang kat dia. Allah sayang dia. Dia mesti sedih. Nombor 2, saya suap dia makan. Budak jahat, saya suap dia. Setakat ni kat mana depan kelab ke saya ajak makan, bila saya suap, dia orang biasa tak nak lah. Badan tu tatu, jaga kelab bang. Ajak minum kat depan. Suap pertama saya suap. Buka dik, bismillah, sunnah. Ustaz yang macam-macam Ustaz. Kawan dia kata sunnah lah Ustaz suap kau tak nak. Elok kau Ustaz suap lah saya Ustaz. Saya pun suap. Setiap kali saya suap budak-budak dia jahat walaupun nampak teruk ni. Setiap kali saya suap tiba-tiba manja muka dia gitu. Memang gitu rupanya kalau kena suap memang. Saya pun kadang seram juga. Cuba try anak-anak yang besar-besar tu cakap sayang, suap dia makan, peluk dia jadi obat. Peluk. Suap makan. Kakak pun sama. Kalau suami nakal-nakal 3 kali sehari. Suap dia makan. Kalau teruk 2 kali sehari. Itu kawan saya suap saya. Ustaz, bismillah suap nasi berlauk kat Kubang Krian. Dia pula makan macam tu cara dia gaul tu. Ji, sedap Haji makan. Ustaz duduk Ustaz, saya suap Ustaz. Tak payah Haji. Berkat Ustaz, buka lah mulut. Saya kalau suap Haji berkat. Haji suap saya belum tentu berkat. Saya pun, biarlah saya percaya diri saya. Abang Haji saya tak percaya lagi. Haji lu muda-muda jahat juga ni kan. Biar tak payah suap saya Haji. Saya suap Ustaz, tak apa Ji, tak apa kan. Saya dah tahnik dah, Haji tak payah nak tahnik saya dah. Dia pun nak suap juga. Buka, saya buka mulut dia. Buka lah Ustaz. Dia masuk, dia nasi tu kan. Kuah sekali lah. Leleh pula kuah dia. Mulut kecil je, tangan dia besar-besar pula kan begitu. Jari berbulu pula, ya Allah. Macam tertinggal je bulu sikit-sikit. Kembang-kembang tekak 3-4 hari. Dia makan sekali ni bagus. Kakak dengan keluarga kalau boleh makan sepinggan. Share pinggan tu. Dia jadi kasih sayang. Betul. Makan sekeluarga sepinggan. Handphone simpan. Waktu makan simpan handphone. Makan ni memang akan datang rasa sayang. Sebab tu elakkan makan dengan laki orang, bini orang selalu sangat. Terutama kalau berdua kan. Dia rasa sayang kak. Baiknya lah laki orang ni. Baiknya lah bini orang. Untungkan suami orang. Untung suami orang. Dua-dua tak betul beruntung masa tu. Kakak jangan makan-makan dengan laki orang sangat kakak. Kan? Abang-abang pun sama. Jangan makan bini-bini orang selalu sangat. Makan berdua ni jadi jatuh hati. Dia memang datang rasa sayang. Tak percaya orang selalu masalah rumah tangga. Kalau dia makan sekali elok. Dia buat dia seminggu. Dia tanya abang tengah hari kat mana makan. Balik rumah makan. Hantar makanan. Suami dia lepas tu okey dah. Kakak buat macam tu. Selamat dah. Jadi tengah hari dah pasti balik rumah dah. Malam balik lagi 2 kali. Waktu-waktu dia lapar tu ada kat rumah. Selamat. Jadi abang kakak dia jadi baik. Tahu tak apa budak ni saya suap dia. Lepas tu saya peluk. Siapa ada ayah lagi angkat tangan? Siapa ada ayah lagi? Siapa ada ayah? Siapa dah lama tak peluk ayah dia angkat tangan? Balik peluk ayah kita. Ayah ni nampak garang kan? Ayah ni nangis seorang kakak. Kan ayah terkenal dengan garang. Ayah-ayah kita dulu pula garang. Ayah saya garang. Pegang kayu pukul 7, anak-anak masuk rumah. Bukan anak-anak, jinjiran masuk rumah. Garang. Bapak saya garang betul. Tapi tahu tak apa dia? Dia tak pernah cakap dengan anak. Sampai anak 12 orang, kalau nak pergi mana-mana, nak bawa ayah naik kereta. Siap undi-undi pula siapa nak bawa ayah. Punya takut dengan ayah sampai sekarang. Tak ada siapa berani. Sampai meja makan tu, adik-beradik ramai. Jadi, semua adik-beradik saya mesti pergi makan jauh-jauh. Sebab meja bagi cucu je duduk ngatuk.
Yang duduk dengan ayah saya seorang. Jangan seorang lagi adik saya selalu panggil dia orang, makan. Kadang-kadang kalau saya paksa, baru duduk makan. Cucu-cucu semua makan bawah, mesh ni makan sekali. Saya kalau cakap, dia orang, alhamdulillah lah, adik-adik saya semua dengar ceramah saya kat rumah tu. Alhamdulillah, adik-adik saya semua, abang-abang saya semua geram. Je, kau nombor 10, tapi kau ceramah je kat rumah ni hari-hari. Rampasan kuasa kat rumah tu. Itu yang sulung kan, nombor 2 ke nombor 3, nombor 4, nombor 5. Saya nombor 10, kakak hari-hari ceramah kat rumah. Saya, ayah saya garang. Tapi saya tak pernah peluk dia. Mak selalu cakap, pergilah peluk ayah tu. Dia rindu. Malam dia tanya, kau orang bila nak balik? Bit, kau yang paling berani. Pergilah peluk ayah tu. Saya sekejap je. Pegang kaki ayah. Urut-urut. Tak payah. Tak payah. Okey ya. Terus belah dah lagi. Mak saya cakap dengan ayah sekejap. Ni ayah nak cakap dengan kau. Mak saya tipu ayah cakap. Mana ayah saya nak cakap? Hello ayah. Kat mana? Buat apa? Sihat? Ni. Cakap. Oh lama betul dapat bual dengan ayah ni. Alhamdulillah, syukur banyak berbual. Rupanya tahu berapa dia? Baru 35 saat. Rasa macam nak mati dengan mak 2 jam berbual dengan telefon. Dengan bapak 35 saat. Sedih tak? 12 anak tak ada cakap sebab dia garang kan. Tapi dia kuat kerja. Tapi tahu tak apa dia, abang kakak, tuan-puan. Lepas mak saya meninggal, saya balik pada kubur. Saya tahu erti nilai kasih sayang ni semakin kuat dalam hidup saya. 1, lepas mak saya meninggal. Nombor 2, bila saya lepas mak saya meninggal, dulu saya banyak berdakwah. Tapi tak adalah saya pergi dengan kawasan KL, cari budak-budak, tak ada mak ayah semua tu. Lepas mak saya meninggal, saya mula semangat buat yang itu. Saya berdakwah daripada dulu, pergi kampung pedalaman. Tapi saya lebih menghayati apa yang saya buat lepas mak saya meninggal. Sebab dia banyak beri saya kasih sayang, dan saya tak tahu harga kasih sayang tu. Saya balik pada kubur, masuk bilik ayah, saya pergi ke ayah saya cium dahi dia. Ayah, mak dah tak ada. Dulu ayah, mak cium Ebit lap. Mak peluk Ebit lap. Ebit tepis. Mak cakap sayang kat Ebit tak pernah balas. Ayah, mak selalu cakap peluklah ayah. Ebit tak pernah buat. Ayah, boleh tak Ebit nak peluk ayah? Saya peluk ayah saya, dia nangis tak berhenti. Umur dia 80 tahun sekarang. Saya cium dahi dia, 70 lebih maksud tu. Saya cium pipi kanan dia. Saya cium pipi kiri dia, saya cium bahu kanan dia, bahu kiri dia. Saya cium tangan ayah saya. Saya pergi kat kaki dia, saya urut kaki dia. Saya tengok kaki dia dah menua, baru saya tahu bapak saya dah penat kerja siang malam besarkan saya. Saya pelan-pelan curi-curi, saya cium kaki ayah saya. Jadi abang, kakak, adik-adik, tuan-puan sekalian, kita kalau ada ayah peluk dia rindu anak-anak, rindu. Saya sampai dah lali dah, pelukan ni penting. Tuan-puan yang ada mak ayah tak tahu sangat. Mungkin tuan-puan boleh ketawa je dengan tentang pelukan. Tapi biasa begitu, ada antara kita kat sini tak kenal erti kasih sayang mak ayah. Mungkin duduk rumah anak yatim daripada kecil. Mungkin duduk ke sana sini. Orang macam ni, dia rindu kasih sayang. Saya sampai pergi mana-mana sekolah. Saya kan hari ceramah, budak-budak mana-mana. Saya sampai dah tahu dah. Saya tengok ceramah, semua orang dengar. Elok dengar, kusyuk. Ada seorang budak lelaki nombor 2 pada hujung main. Saya pergi kat dia. Adik, baju dia buruk, kasut dia buruk, rambut dia selekeh. Nampak dia memang tak senonoh, nampak pakaian, rupa dia semua teruk sangat. Saya cakap kat dia, adik, tinggal dengan siapa? Dia main je sepanjang ceramah. Saya sangka baik mungkin dia ni yang mungkin jenis lambat pembelajaran kan. Jadi saya faham ni ujian sakit ke begitulah. Maksud saya lambat pembelajaran dia. Jadi saya pun tengok dia tak, saya maafkan. Dia main-main, saya faham mungkin dia jenis tak boleh duduk diam ke hyperaktif ke. Saya tak marah, saya jarang marah tiba-tiba. Tahu tak budak tu buat apa? Dia pergi ke dia, adik tinggal dengan siapa? Saya sebenarnya saja cakap, saya tak rasa dia akan bercakap dengan saya. Sebab dia mata dia tak tidur diam. Memang jenis tak boleh bercakap dengan orang kot. Tapi saya tanya tinggal dengan siapa? Atuk. Ayah mana? Ayah dah meninggal ustaz. Dia nangis tak berhenti bang. Salah sangkaan saya tentang dia tak ada perasaan. Darjah 5. Bila ayah meninggal masih darjah 2. Mak mana? Dia nangis semakin kuat. Atuk cakap ayah meninggal, mak tak tahu pergi mana ustaz. Dia tak tahu dia kat mana sampai sekarang. Saya last jumpa dia masih darjah 2. Dia nangis tak berhenti. Main sini, saya pun peluk dia. Peluk ustaz dia, tahu tak dia buat apa? Dia sandar kat saya. Saya pun ambil tangan kanan dia letak kat belakang saya. Saya ambil tangan kiri letak kat belakang saya. Saya selalu ajar anak yatim cara peluk. Tahu sebab apa? Dia tak tahu pun peluk tu macam mana. Budak-budak nakal-nakal, degil-degil, kalau seorang perempuan suruh peluk, tahu macam mana dia sana kita? Begini. Dia tak tahu peluk tu macam mana. Dia tak tahu peluk tu apa. Tapi pelukan tu penting. Saya banyak tentangan masa dulu banyak berdakwah semangat terlebih dulu. Ujian ni. Tapi tahu tak bila saya jadi bahagia. Sampai rumah, mak saya peluk saya. Dia cium-cium saya. Dan saya rindu pelukan tu, ciuman tu dalam hidup saya. Sebab tu abang kakak, budak-budak ni saya dah lali dah. Jumpa mana, dia orang mesti nak saya peluk dia, taman ni dia. Saya cakap sayang kat dia, saya suap dia orang makan. Dia orang budak-budak yang baik-baik. Tahu tak apa yang saya sedih? Saya tak jumpa orang jahat dalam dunia. Saya tahu semua orang dalam dunia boleh jadi baik.
Dia cuma rindu kasih sayang. Tu saya dapat bantu seorang dua. Tuan-puan bekerja begini, tuan-puan sedang membantu ramai orang, terutamanya anak, keluarga kita sendiri. Beri mereka kasih sayang. Bekerja dengan jujur, amanah. Ingat tujuan hidup. Jangan lalai dalam hidup. Jangan korbankan hidup kita ni. Hidup ni bukan untuk dapat apa yang kita nak. Hidup ni, dalam hidup bila kita berkorban, berjuang dengan rasa cinta, itulah kenikmatan hidup ni. Tu beri. Saya jumpa seorang budak kat belah ni, saya jumpa seorang budak, dia jual burger. Dia tak pergi sekolah, tinggal dengan nenek. Saya pun cikgu suruh saya pergi tengok dia jual burger. Dia tak pergi sekolah langsung. Saya pergi pujuk-pujuk dia, kat masjid, datang masjid. Datang masjid, 3 hari saya ajak dia. Malam ketiga saya tengah tidur kat masjid 2 pagi, dia datang kat saya, dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan, dia kata, Ustaz, dah tidur ke? Dah jaga dek, tadi tidur. Dia pun bawa pergi tandas, dia tunjuk kat saya, dia berbual panjang dengan saya. Last sekali dia tunjuk kat saya, rupanya dia ada jual dadah juga. Dia letak dadah dalam beg dia. Dalam sambil jual burger tu, kadang-kadang dia ada pas barang kat orang, dadah. Dia kawan dengan budak-budak dadah. Burger tu yang toke dia, orang jual dadah. Dia tak apa jadi, dia rupanya degil. Saya berbual dengan dia rapat dengan saya, dia semayang semua sekali. Dia kata, Ustaz, saya tak pernah rasa nikmat semayang macam ni semua sekali. Saya nak balik KL, dia peluk saya, nangis. Abang, nak ikut abang balik KL boleh? Abang, nak ikut abang balik KL boleh? Saya cakap dengan dia, kenapa dek? Sebab saya tak boleh duduk sini Ustaz. Kalau saya duduk sini, saya jadi teruk, saya jadi jahat. Boleh tak bawa saya? Saya pun jumpa nenek dia. Makcik, saya nak ajak cucu makcik pergi KL belajar kat madrasah ke sekolah swasta, boleh? Dia kata, tak payahlah Ustaz, cucu saya ni jahat. Tak apalah makcik, dia baik sebenarnya. Dia cuma lalai ni. Tak, Ustaz tak kenal dia jahat. Tak makcik, dia tergoda dengan syaitan, goda. Kau duduk dengan malaikat, elok dia insyaAllah. Masalahnya Ustaz, dia ni syaitan. Belah makcik, syaitan pun syaitan lah. Saya pun buat pergi KL. Dah setahun duduk kat madrasah tu. Saya lama tak jumpa dia sebab memang masuk dia degil. Saya dengar dia dah baik. Lepas setahun saya pergi jumpa dia itu. Sampai kat dia, saya bawa hadiah kat dia. Saya bayarkan yuran-yuran dia setiap bulan. Saya jumpa dia. Dia peluk saya. Dia kata, Ustaz, saya rindu kat Ustaz. Ustaz, saya dah hafaz 10 juz Quran. Ustaz nak dengar? Baca adik. Ustaz dengar. Saya dengar dia baca Quran bagus daripada saya lagi. Saya ceramah hari-hari. Dia baca Quran bagus daripada saya lagi. Dia baru setahun duduk madrasah bang, baca Quran lagi bagus daripada saya. Saya sebab tak bagus, bukan sebab dia bagus sangat. Ya dia bagus, tapi saya tak bagus. Lepas itu tak apa jadi, dia baca Quran. Saya dengar dia baca Quran, saya pun gembira. Kemudian dia pegang apa dia cakap kat saya? Dia cakap, Ustaz, kenapa ya saya tak ada mak, tak ada ayah, tak ada abang, tak ada kakak, tak ada adik. Saya tak ada siapa-siapa dalam hidup saya. Kenapa Tuhan buat hidup saya macam ni Ustaz? Sebab adik, dulu Nabi Muhammad tak ada ayah, tak ada mak, tak ada datuk. Tapi Nabi membawa kebaikan pada semua manusia tanpa mengira agama bangsa. Nabi nak semua manusia bahagia. Nabi nak semua manusia masuk syurga. Nabi SAW. Adik, saya boleh cerita pasal Nabi. Tapi saya tak lalu macam Nabi lalu, tak ada ayah, tak ada mak. Saya baru berapa tahun lepas tak ada mak. Itu pun saya rasa berat hidup saya. Hidup saya mula berubah. Lepas mak saya meninggal, saya jadi berubah sikit. Saya perasan saya berubah. Isteri saya pun cakap saya berubah sikit. Mak yang mertua pun saya perasan saya berubah sikit. Kawan-kawan pejabat saya tahu saya berubah sikit lepas mak saya meninggal dunia. Jadi berubah sikit. Saya tahu saya berubah. Tapi bila isteri saya cakap, saya jadi berubah sikit. Lepas mak saya meninggal sebab saya rapat dengan mak saya daripada kecil. Dia teman saya. Jadi tahu tak apa jadi. Dia pun peluk saya. Ustaz, jangan lupakan saya ya. Saya dah tak ada siapa-siapa dalam hidup. Saya ada ustaz je dengan nenek saya kat kampung tu je saya ada. Saya tak ada adik-beradik, tak ada siapa-siapa. Ustaz, jangan lupakan saya. Tak apa, Ustaz tengok saya setahun sekali pun tak apa. Ustaz, jangan lupakan saya. Dia peluk saya, dia nangis. Tahu tak apa ni, budak-budak ni baik-baik. Yang budak tadi yang tepi jalan, yang budak apa yang ada baby tadi, saya sewa ke hotel lelaki perempuan. Saya duduk dengan dia tak tahu semayang, saya ajar dia semayang. Baru semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tiba saya dengar bunyi budak-budak tu nangis. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, esok boleh datang tak subuh ajar kita orang semayang? Ustaz, nanti subuh boleh ajar kita orang semayang? Ustaz, nanti maghrib isyak boleh datang lagi cerita macam ni kat kita orang? Ustaz, tak pernah ada orang suap kita orang makan, cerita macam ni. Boleh tolong kita orang lagi Ustaz? Kita suka dengan ceramah. Budak-budak tu degil-degil bang. Hidung pakai pin, telinga pakai pin. Dia orang peluk saya, dia orang nangis. 2 pagi, siap nangis-nangis lagi. Ada saya tunjuk, ada kawan saya rakam dia orang nangis-nangis tu. Dia tiba-tiba nangis bang. Dia peluk saya. Bukan dia orang nangis, dengan saya nangis. Saya semayang jarang nangis-nangis bang. Tapi saya kalau semayang dengan budak jahat, budak degil-degil, saya nangis. Semayang orang baik, saya tak nangis. Menguap-nguap lagi kalau kita yang baik-baik ni semayang kan.
Dengan menguap sakit pula hati tengah semayang. Saya jadi imam dengan makmum semua haji semua sekali bawa balik umrah. Penat. Jadi bila semayang bunyi sampai ke depan bunyi menguap. Saya membantu saya ada 2-3 orang. Sekarang kerja bawa pergi umrah. Dulu kerja dengan saya lama. Sekarang ikut balik saya ada berapa orang pun tak ada hari ni. Jadi ikut saya. Kalau semayang. Saya memang geram tengok menguap daripada dulu. Saya kalau tengah ceramah tengok menguap saya geram. Sekarang tak adalah. Tuan-puan menguap saya maafkan Satu lagi bila semayang menguap. Wah bosan betul semayang. Sampai menguap-menguap. Saya pun pusing. Saya kata wah mungkin kau dah semayang kat Mekah selalu banyak pahala. Sini tak apa ada pahala. Jadi semayang pun mengantuk betul semayang. Tapi semayang budak jahat bang, dia semayang dia nangis kuat-kuat. Sebab tu kadang-kadang orang yang jauh daripada Tuhan, bila dia dekat pada Allah, dia jauh lebih baik daripada kita nampak macam warak, baik, mulia, nampak je. Sebab tu kita perlu ke orang-orang yang begini, kita bawa kepada kebaikan. Tu tak sebab apa? Sebab mungkin doa dia lebih ikhlas daripada doa kita. Jauh lebih ikhlas. Buat pula kita dah jadi penceramah pula, lagi tak berapa ikhlas lah. Jadi kita harapkan budak-budak macam ni punya doa lah tolong kita bang, esok kat akhirat. Dia orang ikhlas bang, dia orang ikhlas. Ikhlas dia orang. Boleh ada 10 orang masuk Islam kan. Dia orang tulis dalam grup ujian. Dia baru mula hidup tu, baru nak bertatih 2 minggu ada 10 orang. Saya buat grup 10 orang yang masuk Islam dengan saya tu. Buat grup dalam 2 minggu ni. Dalam grup tu dia orang tulis ujian dia apa semua. Saya bila baca tu saya nangis kakak, abang. Ya Allah, dia orang baru nak mula hidup tu. Sambil saya nangis, saya tengah makan sate. Dia orang susah lalu hidup. Allah ada bersama kami ustaz, dia orang cakap. Ikhlas hidup dia. Saya sambil baca balas reply sabar Allah ada. Saya tengah kunyah sate, tengah makan lauk, kambing bakar kat depan saya kan. Tahu tak apa dia dalam hidup ni kakak, sebab tu orang macam ni dia orang baik-baik. Sebab tu saya jadi sedih, sebab saya tak jumpa orang jahat. Mana-mana pergi semua orang baik-baik. Saya dah cuba banyak tempat dah jumpa semua orang baik. Tahu tak apa yang saya rasa? Saya cuma rasa saya bersalah sebab saya tak dapat beri masa untuk semua orang dan saya tak dapat nak follow up dia semua sekali dengan baik. Tu je yang buat saya selalu rasa sangat bersalah. Alhamdulillah 4 orang budak perempuan tu sekarang dah masuk tempat belajar dekat Tafiz 4 orang budak perempuan tadi. Tahu tak apa jadi 4 orang tu? Dah hafal Quran. Jumpa saya ustaz, terima kasih ya. Dia orang tengok saya, sayang saya macam, dia orang anggap saya ni macam abang dia, macam ayah dia. Ustaz kami sayang kat ustaz. Saya tu accident, lepas saya accident tu, saya accident teruk juga, saya pergi jumpa dia orang. Masa saya jumpa dia orang, abang tahu apa dia orang buat? Dia orang ramai berlari kat saya kumpulkan semua budak-budak yang selalu saya jumpa, belanja dia orang makan. Supaya lain kali jangan accident lagi. Niat dia supaya kurang si accident dan bersedekah kan. Saya belanja dia orang makan. Niat saya pun macam tu supaya jangan accident. Jadi dia datang ramai-ramai tu tak apa dia. Dia berlari kat saya bang. Dia peluk saya, dia cium saya. Budak-budak lelaki-lelaki tu kecil-kecil tu. Yang ada seorang tu budak perempuan 14 tahun. Dia tarik seluar saya. Bukan tarik ke bawah, dia tarik ke atas. Dia nak tengok kaki saya luka ke tak. Saya dengar ustaz, dia tengok, saya tak ada apa-apa. Dia ustaz okey, dia datang dia check. Tu dia nangis. Tahu tak apa dia? Saya masuk hospital yang mula datang tu siapa dia? Pakcik-pakcik yang gelandangan tepi jalan tu datang tengok saya kat hospital. Sekarang ada rumah dia orang yang ada yang belajar Islam, masuk Islam. Dia jumpa saya, seorang Uncle Lee. Dia sampai kat hospital, dia pergi kat saya, dia nangis, dia kata, "Ya Allah, bagilah saya mati, bagi semua sihat saya pada ustaz sebab saya dah tua tak guna. Ustaz ni banyak nak buat dakwah lagi bagi dia sihat. Ustaz saya sayang kat ustaz." Uncle Lee tu saya bagi duit, tak pernah nak duit saya. Tapi dia tak berhenti. Nampak tak? Dia tepi jalan, tapi dia tak nak duit saya. Dia jumpa saya macam keluarga. Malam tahun baru Cina dia call. "Ustaz, jom kita makan besar." "Ramai ke makan je?" "Taklah, kita 2 orang je lah. Makan kecil je lah." Makan berdua. Tahu tak apa dia? Orang rindu kasih sayang. Jadi abang kakak macam mana nak buat? Banyak orang kat mana-mana rindu. Saya naik train kakak. Saya boleh buat buku dalam train je. Kalau saya nak tulis buku dalam kisah dalam train je. Saya naik train pada KL Central sampai Sentul, sampai Seremban. Saya bawa hadiah. Saya bawa beri. Saya jumpa seorang-seorang kat train tu. Hampir semua saya jumpa tu separuh tu nangis. Bukan saya ceramah dia, "Berubahlah. Ular keluar pada kubur nanti. Kena azab awak." Tak ada lah. Abang ingat saya ceramah nak buat dia nangis? Mana dalam train tu, mana nak ceramah dia nangis? Kakak, dia Allah sayang awak baik, mulia. Allah tengok kita sekarang. Dia jumpakan kita, bukan tak sengaja. Awak baik. "Ustaz, saya dah lama tak solat. Hidup saya ni tak tahu apa jadi. Saya minum arak, main judi, tipu mak saya." Saya setiap kali gitu, depan kelab ke mana, jumpa orang semua baik. Dia cuma rindu kasih sayang. Pergi lorong pelacuran bersama. Saya try lah kot pelacur jahat orang kata. Pergilah. Yang maknya pelacur. Pergi kali pertama pakai jubah, dia nampak saya, dia lari. "Ustaz," dia cabut lagi semua sekali. Datang kali kedua, tanggal jubah semua sekali. Datang pada tempat gelap, pegang dia orang. Baru nak pegang, dia orang pegang selo. "Abang nak RM100. Baik punya servis." Saya tak nak apa-apa. Saya sayang kat awak, dek. Awak baik, mulia. Dia pandang saya, dia tengok muka saya. Janggut, dia lari juga.
Nampak janggut panjang. Saya datang kali seterusnya, saya sertip janggut saya semua sekali. Tausiah. Sambungan tausiah yang bertajuk Hidup Ini Keras bersama Al-Fadhil Ustaz Abid Liu ini dapat saudara ikuti esok 1:30 hari dan ulangannya 6 petang di Perak FM. Tausiah. Kita ikuti tausiah sambungan tajuk Hidup Ini Keras untuk bahagian yang ketiga bersama Al-Fadhil Ustaz Abid Liu yang dirakamkan di bangunan Perak Darul Ridwan. Lepas tu last sekali saya jumpa bapa-bapa ayam, mak ayam tu semua sekali. Saya jumpa dia orang, saya kata saya nak buat kursus solat. Saya suruh dikumpulkan geng-geng dia. Kakak kawasan tu kumpulkan ni. Kawasan ni dia punya ni kumpulkan. Pergi kat belah Ipoh ni saya kumpulkan. Kat Ipoh pun ada itu kan. Kumpulkan. Ramai juga saya jumpa kat Ipoh. Bukan daripada Ipoh lah. Macam campur keliling dekat 200 orang. Sumpah kan habis seksi dah dengan ceramah saya. Teruk kakak. 200 orang berkumpul. Malam-malam tu dia ada ni, saya ambil peluang sikit cakap. Saya jumpa, tahu tak apa saya rasa? Hampir setiap kali saya jumpa mana-mana ni, saya jadi macam rasa sedih. Dia memang degil, teruk nampak. Tapi lepas tu saya buat kursus solat, saya tanya siapa nak ikut. Tahu berapa nama saya dapat? Sukarelawan nak ikut saya belajar agama. 500 orang pelacur nak ikut. 500 nak ikut kakak abang. Dia minta nama, IC pekerjaan. Tengok pekerjaan, penari tiang. Penari tiang. Ada pula yang lepas ikut saya, add saya. Ustaz tolong add saya. Saya jumpa add. Kalau Ustaz terima saya friend Ustaz, terus saya ikut Ustaz. Saya pun add dia, saya buang mana-mana yang dah tak tahu ni, saya add dia. Tak tahulah siapa yang saya buang tu, nasib lah. Lepas saya add, saya tak sampai 30 saat, saya unfriend balik semula. Sebab hari-hari dia buat live. Dia punya function. Buat live. Tengok banyak pula live dia. Dia keluar pada kek bang. Keluar pada kek. Gila kan? Ada orang kaya-kaya, isteri kaya nak sian kat suami, birthday, bagi hadiah kek. Tapi dalam kek keluar maknyah tu pada kek tu. Yang pelacur. Maaf gitu kakak. Saya tengok, tak boleh jadi ni baik unfriend. Sebelum anak saya tengok kan lain macam kawan ayah ni. Ini anak saya pula termenung kan menengok. Lepas tu tahu apa jadi abang kakak? Saya buat kursus solat. Zuhur pertama je semayang, dia orang menangis. Maksud saya menangis tu, dia orang tiba-tiba menangis, berubah. Qiyamul Lail pukul 5, pukul 3 dia orang sampai 3 pagi. Lepas habis tu 3 hari, saya ambil 50 orang je. 3 orang tu saya hantar balik rumah. Sampai ke rumah, mula mak dia tak kenal, marah dia tak kenal. Bila mak dia kenal, mak dia peluk, tak berhenti nangis-nangis. Tak lepas-lepas, nangis-nangis. Saya bersandar kat dinding, saya pun nangis. Saya kata dalam hati, ya Allah, ramai lagi macam ni minta saya tolong dia, tapi saya tak sempat nak buat apa-apa program untuk mereka. Saya belanja dia orang 3 hari tu kat Podison. Free je dia orang semua tu datang. Kakak abang tahu apa jadi? Bila saya tengok tu, saya jadi macam sedih. Saya tak tahu apa nak buat. Ada 3 orang, dia ubah semua sekali. Sebelum tu memang macam Amerika dah. Tiba bertukar semua sekali. Berubah. Jadi abang kakak berubah 3 orang. Saya baru ni pergi dekat Negeri Sembilan, tengah ceramah. Habis ceramah ada 2 orang pegang saya. Dia peluk saya, dia cium pipi saya. Siapa pula cium aku ni? Kau ni cium. Lepas tu dia kata, kenal saya tak? Ingat tak? Ingat. Itu program dengan Ustaz. Ingat. Sebenarnya tengah saya tak ingat. Ustaz dah lupa kan? Tak, ingat. Siapa dalam hati saya? Lepas tu dia pergi, saya teringat. Dia orang ke panggil semula? Bukan kau 2 orang itu yang paling, yang kalau kita bagi hadiah Ratu Cantik itu, bukan kau 2 orang itu masa program kita tu. Tahu tak apa dia? Tiba-tiba dia dah berubah. Dia balik kampung berubah, umur 29 tahun. Bukan senang kan nak berubah kak? Harga satu je dah berapa nak buat? Nak buat ni berapa kakak? Nak buat ni je berapa dah? Nak buat ni je dah berapa? Kakak tahulah kakak pergi cuci muka pada RM200. Nak buat kakak, nak buat operation tu kan? Murah nak buat. Walaupun buat kat hotel-hotel je, bukan buat kat hospital besar pun. Tapi tahu tak apa dia? Dia 2 orang tu dah berubah. Yang tadi tak dengar sangat ceramah saya, dia berubah. Tahu tak apa dia, ramai orang boleh jadi baik. Itu yang selalu saya rasa sedih, sayang. Untuk tu sekarang giliran kita pula untuk bantu ramai manusia. Sebab tu kita kena bekerja dalam dunia ni dengan rasa cinta, rasa sayang, dengan rasa ikhlas. Boleh semua sekali? Boleh semua orang berdiri sekejap? Cuba semua orang berdiri. Semua orang pegang tangan orang sebelah. Seorang menghadap seorang. Kalau ada isteri, pegang tangan isteri. Kalau ada suami, pergi kat suami. Kalau dengan kawan, sama jantina, pegang. Lain, jangan pegang. Suami orang, isteri orang, jangan pegang. Dah dapat pegang dah. Abang dengan ni, dengan tu, dengan baju biru tu. Pegang yang baju biru tu. Menghadap, seorang menghadap seorang. Kalau tak ada 2 orang, baru 3 orang. Menghadap. Baik, sekarang pegang tangan dia, pegang tangan. Seorang menghadap seorang. Bila saya sebut Allah, ada yang bukan Islam kan, boleh sebut Tuhan. Dan mana yang boleh sebutlah. Rasa macam ni perkataan motivasi, tapi saya ada sebut Allah sebagainya. Tukar Tuhan ke begitu boleh. Baik, seorang menghadap seorang. Dah menghadap dah. Menghadap. Pegang tangan. 2 orang atau 3 orang dah pegang. Baik, sekarang pandang orang kat sebelah. Yang seorang ni yang pergi kat laki-laki ni kan. Susah hati pula duduk situ kan.
pegang je lah, dia kata. Baik, dah pegang. Baik, saya nak tuan-puan cakap-cakap yang baik pada orang depan. Ataupun kata-kata yang baik. Cakap, saya sayang awak kerana Allah. Semoga kerana Tuhan, awak sayang saya. Allah bertambah sayang pada awak. Cakap dengan daripada hati, cakap dengan ikhlas. Syukur pada Allah yang beri kita banyak nikmat. Masa kita ingat Tuhan, masa kita ingat Allah, Allah ingat kita. Masa kita lupakan Dia, Dia tetap ingat pada kita. Ya Allah, maafkanlah kami sebab selalu melupakan Kau. Terima kasih sayang kami selama ni. Ya Allah, terima kasih jaga kami selama ni. Dari dulu sampai sekarang, tak berhenti nikmat yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih dengan doa kami selama ni. Terima kasih tak pernah lupakan kami. Terima kasih sayang kami. Terima kasih beri kami mak ayah yang baik. Terima kasih beri kami keluarga yang baik. Kami berdoa, kadang-kadang Kau kabulkan, kadang-kadang Kau tak kabulkan. Kami tahu semuanya hanya kerana Kau sayang saya. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Awak sempurna, baik, langsung tak ada apa-apa kurang. Dia sangat sayang pada awak. Awak manusia paling bertuah dalam dunia. Sempurna, langsung tak ada apa-apa kurang. Jangan sedih, susah. Kita ada Allah yang sangat sayang kita. Tak pernah lupakan kita. Di mana pun kita berada. Ya Allah, maafkan kami sebab selalu melupakan Kau. Maafkan kami, umur kami semakin bertambah. Amal kami, akhlak kami belum bertambah baik. Kau maafkanlah kami. Ya Allah, saya sangat sayang mak ayah saya. Sayangilah mak ayah saya. Saya sangat sayangkan keluarga saya, pasangan hidup saya, anak-anak saya. Kau sayangilah semua keluarga saya. Saya doakan awak panjang umur, sihat, bahagia. Bahagia. Tapi ajal ni datang tak tercepat sesaat, tak terlambat sesaat. Ya Allah, kalau hari ni mungkin hari tak akhir saya mohon Kau maafkan saya. Ampunkan dosa mak ayah saya. Kasih dan sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi saya semenjak saya kecil. Ya Allah, bantulah kami semua. Nanti dalam syurga awak tak nampak saya. Nanti dalam syurga tak nampak saya, carilah saya. Kita berkawan dalam dunia, biarlah sampai syurga. Saya minta maaf kalau saya pernah hina awak atau cakap tak baik tentang awak, atau apa sahaja yang saya buat salah, mengecilkan hati awak. Saya minta maaf. Sebab di akhirat nanti takkan terlepas satu orang yang pernah sakitkan sesiapa. Walaupun haiwan yang disakiti, dia takkan terlepas nanti. Setiap kebaikan kita buat, pasti dibalas kebaikan. Setiap keburukan kita buat, pasti dibalas dengan keburukan. Saya sayang awak kerana Allah. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Terima kasih sayang saya. Terima kasih sayang saya. Terima kasih sayang saya. Terima kasih tak pernah lupakan saya. Ya Allah, kenapa Engkau begitu sayang pada saya, sedangkan saya hamba-hamba-Mu banyak buat silap. Terima kasih sayang saya. Terima kasih sayang saya. Saya sayang awak kerana Allah. Saya sayang awak kerana Allah. Baik, sekarang semua peluk orang depan itu, rasa sayang. Doakan dia. Peluk kiri kanan. Peluk lama sikit, doakan dia. Cakap Allah sayang awak, awak baik, mulia. Langsung tak ada apa-apa kurang. Peluk kiri kanan, cakap sayang kat dia. Nanti balik jangan lupa peluk sayang, cakap sayang kat keluarga. Peluk, cakap sayang kat keluarga. Masya Allah, dah sudah, boleh duduk. Dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Allah sayang bila seseorang melakukan pekerjaannya, dia lakukan dengan cara yang paling baik. Dan bekerja sebagai ibadah, gaji, campur pahala, rahmat Allah. Jika kita memberi perkhidmatan melebihi ganjaran yang kita terima, kita akan mendapat ganjaran melebihi perkhidmatan yang kita berikan. Hidup ni bukan gaji je, pahala, rahmat dan berkat dalam hidup.
Nanti tuan-puan datang keluarga sunnah. Saya ada buat dekat Maib Serdang bulan Februari. Yang Maib Serdang, Selangor. Jemputlah datang awal Februari. Daftar di transformjiwa.com. Bagus datang. Banyak suami isteri yang datang. Yang macam-macam ujian. Ceramah tu biasa je. Program tu pun biasa je. Tapi tahu tak apa dia? Kita kurang memberi masa bersama-sama pasangan untuk menyedari sama-sama dengar kesalahan, kesilapan, tujuan berkeluarga. Sebab tu banyak keluarga dah tak bahagia sangat. Sebab apa? Sebab dah tak berapa dengar sangat tentang keluarga tu. Tak mau dengar dah. Mana ada benda datang macam tu je bang, kakak. Dia kena usaha. Jadi permulaan nak usaha jadi baik ialah mendengar yang baik. Jadi dengar yang baik mesti ada kesan dalam hidup kita. Alah comel-comel balik baik, tak lama mau bagi balik. Kurang-kurang balik tu ada sedar sikit salah. Ada orang ni tak sedar-sedar dah salah kakak. Dia maki hamun keluarga, cakap bukan-bukan, tak ada rasa salah dah. Sebab tu saya buat program-program begitu. Memang saya bawa ni program anak-anak. Hampir semua anak-anak. Saya dengar jadi takut. Rupanya anak-anak ni, dia ingat apa setiap bapak zaman sekarang, dia ingat bapak dia maki hamun dia. Kita kan selalu cakap bukan-bukan kat anak-anak. Tu semua dia ingat. Mak, ya Allah nak ini pun kau tak reti. Apa benda kau ni pandai? Satu benda pun tak pandai. Penat mak ajar. Kenapalah bodoh sangat kau ni? Matematik tak, apa benda pun tak tahu. Anak tu pun dah nangis-nangis. Bapak pula, mari sini nak, bapak ajar kau. Ya Allah nak, berhentilah sekolah. Tak ada masa depan dah kau ni. Bapak dia jadi Tuhan dah. Dah tahu masa depan anak dia dah. Kakak abang tak boleh cakap macam tu, salah. Salah. Dia ingat tu, dia ingat sampai bila-bila. Dia ingat. Kita sebab tu perlukan tu penting. Saya ada anak-anak kat rumah, saya balik rumah. Anak saya dulu nombor 1, nombor 2. Saya ingat lagi. Dia tidur depan pintu, tolak pintu, terkena kepala dia. Lepas tu, saya dukung masuk bilik. Bangun pagi, dia masa tu umur 5 tahun, yang perempuan sulung. Lepas tu anak nombor 2 pula, masa tu umur 3 tahun. Pagi-pagi peluk saya nak ikut saya pergi ceramah. Nangis tak berhenti. Terpaksa saya tarik, saya bawa pergi kedai je. 4 pagi tu, 7-Eleven, beli-beli, tak balik rumah. Sekali esok, bila saya, anak tu dah besar, dah 4 orang, nombor 3, nombor 4, berlari peluk saya. Itu saya penat sangat. Saya pun terlupa nak pegang-pegang semua sekali. Anak sulung saya sandar kat dinding. Dia tengok saya. Dia tahu saya penat. Dia pun sandar tengok je. Dia rindu nak saya peluk dia. Saya nampak mata dia terkebil-kebil. Rindu nak nangis dah. Anak saya lelaki pada bilik keluar. Saya tak pasal saya sibuk sangat. Ayah, dah balik. Lepas tu dia masuk bilik semula. Isi saya kat dapur dah bunyi ketuk-ketuk kuali dah. Tu paling rindu sekali. Dah malam, saya pergi kat bilik anak sulung saya. Dia dah tidur. Saya pun kata, ya Allah, maafkan saya. Saya selalu peluk-peluk anak-anak orang kat luar sana, tepi jalan, bawah jambatan. Tapi saya tak sempat peluk anak saya. Maafkanlah saya, Allah. Jagakanlah anak saya, Allah. Janganlah beri dia rasa kurang, kosong kasih sayang daripada ayah dia. Tengah saya cakap, tiba-tiba saya cium dia terjaga. Ayah, kakak rindu kat ayah. Dia peluk saya, dia nangis. Dia dah tidur dah, dia bangun-bangun terus peluk ayah. Dia peluk saya, dia cium-cium saya. Dah jam 4, saya pun ambil dia, saya terbangkan dia. Tadi saya terbangkan adik-adik dia, saya terbangkan dia. Saya bawa daripada atas tu, saya berlari kat rumah saya, kat ruang tamu tu. Dia nangis. Ayah, kenapa terbang kakak? Jatuh nanti. Dia pun dah nangis. Sebab ayah rindu kat kakak. Kakak memula ayah dapat dulu. Ayah nangis-nangis. Ayah boleh ingat setiap apa yang ayah buat dengan kakak daripada lahir sampai sekarang. Ayah kadang-kadang tengah ceramah jauh-jauh. Ayah pernah mimpi kat awak atau kakak? Rindu. Ayah duduk nangis seorang tak isak-isak. Rindu kat ayah. Rindu. Nangis peluk-peluk saya tengah 2 pagi tu. Anak perempuan saya dah jam 4. Saya pergi pula anak 10 tahun. Saya pergi pula kat anak lelaki saya tidur kat bilik. Dia belum tidur lagi. Dia pun tunggu saya peluk dia juga. Saya pun peluk dia. Rindu kat ayah? Takkan tak rindu langsung? Tak rindu? Saya pun peluk dia. Saya peluk dia nangis. Saya lepaskan. Ayah, tidur sini je lah dengan Ryan, boleh? Dah jam 2 dah. Tidur dengan dia. Lepak sini je lah ayah dengan Ryan. Banyak Ryan nak cerita ni. Dah nak tidur sekolah. Ni dapat berminat dia. Tahu tak apa dia abang kakak, anak-anak kita rindu kita. Anak-anak rindu. Anak-anak ini rindu tau, rindu. Buat pula kita banyak bergaduh-gaduh pula suami isteri, sian anak-anak. Sian bang, teruk dia orang, jiwa-jiwa. Saya terkejut, saya dulu ceramah tak pernah jumpa budak-budak nak bunuh diri. Sekarang saya dalam 400 orang pun ni, saya dapat 10 orang jumpa saya cakap nak bunuh diri. Satu mungkin masalah apa-apa jiwa, tapi 10 orang kakak budak sekolah nak bunuh diri. Saya pergi universiti, tak sebut universiti mana, saya tahu siapa pernah rasa nak bunuh diri. Saya tanya kat universiti, saya tanya. Ramai bangun. Saya pergi tanya, dia orang nangis. Hampir semua sekali, tahu tak apa punca dia? Hampir semua sekali bermula dengan masalah mak ayah dia. Dia bergaduh suami isteri, balik dia maki anak dia. Mak lepas ke anak, bapak lepas ke anak. Mak lepas ke anak, bapak lepas ke anak. Kadang-kadang lepas sama sendiri. Bergaduh. Anak-anak kesian. Zaman dulu, zaman sekarang ni macam tu. Saya kesian. Hari bapak kata, bodoh, lantak kau, mati, setan. Baru dah 2 dah kena setan. Anak dah jadi 2, nak kena tolong selesaikan masalah mak ayah umur 50 tahun. Gila tak?
umur 40 tahun, 30 tahun, anak baru darjah 2. Nak kena faham masalah ya. Tolong faham sikit mak, anak darjah 2 kakak suruh faham. Kakak yang tua-tua tak reti-reti faham. Jangan bergaduh depan anak, tak faham. Kita dah tua pun kakak hilang pedoman. Saya dah jumpa banyak dah. Bukan kata orang jahat-jahat, orang baik-baik jadi gitu. Bila masalah rumah tangga, hilang semua sekali bang. Sekejap bapak keluar rumah, sekejap mak lari keluar rumah. Bapak keluar, anak dengar ni, buf, lepas pintu. Pintu bila air pecah, berkecai. Berlari pula bapak, berlari pula mak, handphone bertabur. Mak bangun tengah malam, ambil power bank, ketuk pula kepala suami. Bengkak kepala ayah. Anak tahu semua. Boleh gila anak-anak. Tahu tak apa dia bang, kakak orang hari ni dia untuk tu beri kasih sayang. Jaga anak-anak dengan baik dan peluk mereka, beri pelukan pada keluarga semua sekali. Boleh insyaAllah kan? Bekerja, siapa penat kerja balik petang, dosa-dosa diampunkan. Kakak kalau balik petang rasa penat, tu tanda dosa diampunkan. Penat teruk kerja, pakai apa? Tekat. Sampai tak larat, tu tanda dosa diampunkan. Tapi kalau pergi kerja macam nak meninggal, balik segar bugar, tu tanda dosa bertambah. Dah cukup tidur dia dah. Jadi belajar syukur, hargai hidup. Kalau syukur Allah tambahkan nikmat, syukur Allah tambah nikmat. Dan kedua, siasa jaga hubungan dengan Allah, jaga solat awal waktu. Siapa jaga solat, nanti Allah jaga di dunia akhirat. Kalau ada masalah dalam hidup kita. Dan ketiga, sayang ibu bapa, isteri, anak-anak, keluarga. Ada keluarga siasa sayang, dan apa-apa terjadi nak baiki manusia, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Dunia ni berubah. Menyalahkan orang, dunia tak berubah, kita pun tak jadi bertambah baik. Sakit hati orang lah, kita tumbuk muka dia, bergaduh masuk penjara. Nombor 5, siasa cakap yang baik-baik, buang perkataan yang buruk-buruk. Jangan kata bodoh, mati, tak guna. Jangan pernah cakap itu pada anak, pada isteri, pada suami, pada siapa pun jangan cakap. Orang Islam jangan cakap bukan-bukan. Buang, haramkan daripada hidup kita perkataan yang buruk. Buang. Marah macam mana pun dia jahat, jangan cakap yang tak baik. Pada dulu orang-orang dulu ajar, dalam Quran ajar, semua cakap yang baik. Sabar, Tuhan ada, Allah sayang kita, insya-Allah dah terjadi dah, kita perbaiki. Cakap-cakap yang macam tu. Tapi dia sangat memberi kesan, terutama mak ayah cakap pada anak-anak, suami yang cakap pada isteri. Betul tak kakak? Suami kakak kata, "Wuk muka, sampai mati isteri tu." Terpaksa dia cari siapa cakap dia lawa. Tak kisahlah siapa cakap dia lawa je, dia bahagia dah. Habislah musnahlah semua rumah tangga sebab dia nak orang cakap dia lawa. Jadi sebab tu siasa begitu, jauhi perkara yang haram dalam pekerjaan. Jaga masa, waktu pekerja zaman sekarang main handphone kan. Jaga main handphone ni. Habis hari main handphone. Habis kerja tak berkat dah. Kerja pun tak siap, dah nak balik baru teringat kerja. Sampai kat rumah ingat kerja, kat tempat kerja ingat kat rumah. Jadi sampai bila-bila pun tak bahagia. Apa ada buat dengan terbaik. Dah nak balik baru teringat banyak kerja. Jangan jadi macam begitu, jauhi perkara yang haram. Ketujuh, pasang niat untuk dapat redha Allah SWT. Cuci hati sentiasa, jangan rasa rendah buat kerja-kerja yang rendah. Sebab kerja rendah ni membersihkan hati. Nampak sampah buang, nampak najis, jangan tunggu cleaner datang. Dah 3 minggu duduk tahi kat situ. Satu pejabat tak sampai tanah angkat sebab tunggu cleaner datang. Jadi itu semua benda menandakan hati kita kotor. Saya tengah malam kat madrasah tu ada pergi tempat pedalaman 200 tandas, tapi tempat tu dah buruk. Tengah malam saya berebut nak basuh tandas, saya beli alat barang-barang sampai tengah hari kat tempat tu. Saya baru nak basuh tandas, malam tu saya pergi tandas 1, tandas 2, tandas 3, semua tandas dah bersih. Saya tengok ada ustaz saya, dia tutup muka dia, dia basuh tandas seterusnya tu. Memang kotor gila tandas tu kat luar negara. Taik tu sampai ke dinding. Dah keras dah, tempat kena tinggal. Tapi tahu tak apa dia? Ustaz saya basuh tandas malam-malam. Berebut-rebut dia orang basuh. Kalau nampak tempat kotor, berebut basuh. Bukan tempat tu, kita sendiri boleh pergi tandas Petronas nampak kotor pagi-pagi kan. Basuh kan? Siram, basuh. Dia cuci hati. Itu ikhlas kakak. Kakak ketawa kan? Yang tu yang buat ikhlas. Ikhlas dalam hidup. Nampak orang senang-senang peluk. Nampak orang miskin-miskin pun peluk. Orang susah peluk dia. Jangan rasa benci, rasa sayang. Walaupun abang tengah pakai baju batik handsome ni, tiba ada orang susah datang kat pejabat kakak. Baju buruk, sedikit, hingus, meleleh. Peluk dia kakak. Kakak tahu kenapa saya peluk dia orang? Sebab saya tak nak hidup dalam dunia dalam keadaan saya rasa. Kadang saya tak selesa. Tapi saya peluk. Dia kata, "Ustaz jaga-jaga, Ustaz nanti meninggal cepat Ustaz." Kadang kalau teruk sangat peluk-peluk saya, balik tu memang saya mandi bang. 3-4 kilo air tu mandi. Habis semua shower, buka sabun 3. Lepas pakai sabun yang buang kuman, sabun wangi, sabun 3, 10 sabun saya pakai kat rumah tu. Shampoo, rambut, janggut semua shampoo. Gosok gigi 10 kali tau. Bila kena cium lagi dah 10 kali gosok gigi. Kena cium orang tepi jalan, dia nangis, "Ustaz." Betul saya fikir dia orang ni macam-macam juga ni. Sebab saya ada anak-anak je lah. Tapi tahu tak apa, dia bila kat tepi jalan, saya peluk dia orang semua bang. Peluk semua sekali. Masa saya tak terfikir, bila balik pun saya teringat nak jumpa anak. Oh, saya pun tunggu intai-intai anak saya ni. Saya cuma masuk bilik air cepat-cepat sebelum saya peluk anak-anak saya. Jadi tuan-tuan sekalian, siasa bermesyuarat, istikharah dalam hidup, baca Al-Quran, hadis Nabi, doa-doa, selalu amalkan dalam hidup. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nak jadi baik dalam kehidupan pekerjaan ni, hidup kita berkat, selalu apa dia? Selalu muhasabah diri dan selalu ingat mak ayah kita. Nak jadi baik dalam kerja, nak ikhlas, belajar dengan siapa? Belajar dengan mak ayah. Siapa ada mak ayah lagi yang angkat tangan? Masya Allah, belajar dengan mak ayah kita. Saya kan, mak saya, orang yang paling rapat dengan saya, mak. Dulu saya jarang cerita pasal mak. Semenjak 5 tahun lepas, saya ceramah ni semenjak dulu. Tapi 5 tahun lepas, saya mula sebut pasal mak. Semenjak mak saya meninggal. Sebelum tu tak pernah cakap. Orang bagi tajuk mak pun saya tak nak cakap.
Saya hari lahir 21 Disember. Hari lahir saya, mak saya call. Abi, selamat hari lahir. Mak sayang Abi. Sorry ya nak, tak ada kek, tak ada hadiah. Saya rindu mak saya. Dulu saya tak rasa nilai dia, sekarang saya rasa. Satu hari, umur 15 tahun, bapak saya bankrupt. Mak saya kerja kedai makan. Saya pun pergilah, berdakwah sana sini. Satu hari, kerja kuat nak bagi mak. Saya ingat lagi, spek mata mak pecah. Saya niat belikan dia spek mata. Saya niat nak bawa dia pergi Langkawi. Dia tak ada duit nak pergi Langkawi. Nak pergi Langkawi, keluarga saya susah. Nak pergi haji pun tak sempat bawa. Satu hari rezeki lebih, saya pergi berdakwah. Tiba adik saya SMS, hantar gambar mak saya sakit. Saya nampak je gambar mak saya sakit. Saya terus reply, Ebit balik sekarang. Tiba mak saya call. Ebit kalau balik anak derhaka. Mak tak maafkan Ebit. Mak kenapa cakap macam tu? Saya kata, mak, anak dulu kita susah, sedih, salah jalan. Ada orang bimbing kita, ajar kita, sayang kita. Sekarang giliran kita untuk bimbing sayang orang lain. Saya pun kata, mak, saya rindu nak balik, mak saya tak bagi. Saya kata, mak, letak pipi mak kat telefon, Abi nak cium. Saya rindu mak saya, mak, letak tangan mak kat telefon, Abi nak cium. Saya rindu mak saya, mak, saya cium-cium phone tu, saya teruskan ceramah. Tiba dia orang letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai di hospital, mak saya dah terbaring. Penuh wayar kat badan dia. Saya kata, ya Allah, bangunkanlah mak saya. Saya cuma nak mak saya. Saya pun doa, kata, ya Allah, saya rindu mak saya, bangunkanlah mak saya rindu mak saya. Lepas saya doa, mak saya meninggal dunia. Saya pernah buat dakwah ni, buat tolong orang. Saya daripada kecil masuk kampung-kampung asli begitu. Macam-macam ujian datang. Tapi tahu tak apa yang paling berat dalam hidup saya? Saya pernah kena pukul orang balut dengan guni tu, kencing 2-3 baldi tak kat kepala saya. Pernah kawasan pedalaman salah faham, ada orang ambil saya, campak saya kat kubur belakang pondok kecil tu. Saya pernah pergi satu tempat, satu negara, salah faham. Saya berceramah tu, dia ambil saya punya pasport, dia conteng visa saya, dia tulis dia conteng kat visa, dia kata tarikh visa saya dah tamat. Jadi saya kena masuk penjara 2 kali sebab dia orang conteng visa saya. Dia saja sekenakan saya, lama juga masuk sekejap. Masuk dalam tu, dia conteng visa saya, dia kata saya ni. Tapi tahu tak apa yang buat saya bahagia? Sebab masa tu saya dah belajar semayang. Sebab tu saya bahagia, saya nak kongsi dengan tuan-puan. Kalau sedih, susah macam mana, ambil wuduk, semayang 2 rakaat. Itulah ubat kita. Dia maha kuasa, berdoa pada Allah. Sebab tu kalau saya tak kenal Tuhan, susah hidup saya, nak cerita kat siapa. Tapi sebab kenal Tuhan, belajar kenal Allah, saya dah tak susah. Saya tahu kalau dia tolong sebab dia sayang, dia tak keluarkan lagi pun sebab dia sayang. Sekarang saya dapat sebahagian daripada jawapan kerana apa doa saya ditolak. Saya tak diberi makan, supaya sekarang saya kalau tengok budak tepi jalan lapar, saya terus nangis. Saya kalau nampak budak-budak dekat bawah jambatan bang, saya terus nangis. Sebab dulu saya doa lama, tak datang-datang makanan tu. Saya tahu erti bagi orang tempat tidur tepi jalan. Sebab dulu saya susah. Saya dapat kerja pasar malam tu, tahu tak sebab apa? Bukan sebab salah orang tak ambil saya kerja, dia orang dengki kat saya, tak. Saya tak dapat kerja yang elok macam tuan-puan supaya saya kerja pasar malam. Setiap pasar malam saya pergi, saya berdakwah. Kat sana saya belajar berdakwah. Saya berkawan dengan orang dadah ni beratus bang, beribu orang dadah saya kawan. Bukan berkawan, saya dakwah dia orang ajak semayang. Dia orang tengah isap dadah, saya masuk ajak semayang. Dia tak habis pergi coket. Masa tu saya jumpa dulu pelacur-pelacur tu tepi jalan tu. Saya datang, saya ceramah, ajak dia orang semayang. Daripada dulu lagi. Tu ajak semayang. Kerja saya ceramah je kat mana. Jadi saya pergi tempat-tempat begitu, saya belajar. Sekarang tuan-puan mungkin kenal saya sebab saya jumpa orang tepi jalan. Kalau tuan-tuan pun tak jumpa saya hari ni, tahu tak apa dia? Allah tak beri doa kita masa tu sebab dia nak beri kita sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita tak tahu, yang kita ilmu kita kecil. Saya belakang saya tak tahu apa ada. Tuan-puan belakang kita tak tahu. Lagi selangkah, lagi seminit, apa jadi dalam hidup kita? Siapa pergi, siapa meninggal, siapa sakit, apa sakit datang, kita tak tahu. Apa rezeki nak datang tak tahu. Tapi Tuhan tahu. Sebab tu dia beri sebab dia sayang. Dia tahan sebab dia sayang. Kena sangka baik. Sebab dia memang maha baik. Kenapa tak nak sangka baik pada yang maha baik? Yang maha pemurah, maha penyayang. Kenapa nak sangka buruk kat dia? Kita cuma hamba dia. Tapi kadang orang lupa dengan Tuhan. Tuhan pun dia maki hamun Tuhan dia. Marah kat Tuhan. Tak. Dia tahu apa yang diberi untuk kita, baik atau tak baik. Lepas tu abang kakak, mak saya sampai ke hospital. Mak saya kata, mak, itu saya cium-cium. Kali pertama saya tahu nilai mak. Ceramah merata. Belajar ilmu merata. Tahu tak nilai mak bila saya sedar? Hari dia nak tinggalkan saya. Itulah manusia. Walaupun ceramah bukan main lagi. Dakwah sana sini. Tapi kasih sayang tu, mak saya tak pergi ceramah macam saya. Mak saya tak berdakwah macam saya. Tapi kasih sayang dia ikhlas, dia juta-juta kali lebih ikhlas daripada hati saya. Mak, dia lagi pandai berdakwah, dia ikhlas. Anak adik-beradik saya degil-degil, tanya je. Abang saya bergaduh-gaduh, ada gangster-gangster tu 2 orang, 12 adik-beradik, 2 teruk sikit. Mak saya pegang je. Kenapa buat macam ni kat mak? Mak sayang kat engkau. Tak kesian kat mak. Abang saya badan ketul-ketul tu, mengerau nangis. Mak cuma cakap tak kesian kat mak. Bukan mak, dah nangis dah.
Tak apa jadi, mak saya terbaring, saya doa dia bangun, dia meninggal dunia. Saya jatuh kat bawah. Itu antara ujian dalam hidup saya. Sebab saya memang baru dapat duit, baru je dapat rezeki. Nak belikan spek mata, nak belanja dia makan, saya nak bawa dia pergi haji. Saya memang dah simpan duit tu, memang saya nak buat, memang baru je dapat rezeki tu. Adalah saya dapat ni, saya pun bangun cium-cium mak. Saya rasa macam galat, macam maaf saya perasaan saya masa tu. Memang kita akan rasa begitu lepas orang kita sayang meninggal. Saya nak mandikan jenazah, cari van susah masa tu. Saya tak pernah sangka buruk. Susah cari van, nak urus ni susah. Kat hospital tu masa tu nak keluar susah. Ada je macam-macam susah. Tahu tak apa saya fikir? Saya terduduk kat tepi hospital tu, saya sandar macam tu. Saya fikir, kenapa susah? Saya nak sangka baik kat Allah, apa kenapa susah? Oh, saya dah faham. Saya tak kata sebab mak saya jahat ke, mak saya jahat ke, tak. Tahu apa saya fikir? Saya cakap, oh, supaya saya dulu selalu dengar pasal Nabi, ayah meninggal, mak meninggal. Ustaz saya tu, Muhammad Tariq Jamil, bila dia cerita, dia nangis. Setiap kali dia sebut Aminah je, dia nangis. Dia sebut nama Aminah je, dia nangis. Dia sebut nama Aminah, nangis. Saya tengok orang semua nangis. Ustaz saya nangis, kawan-kawan saya nangis. Saya tengok, kenapalah dia orang ni nangis-nangis. Sekarang baru saya tahu, antara ujian yang paling berat dalam hidup ni, hilang mak. Kekasih Allah yang Allah sayang. Lahir ayah tak ada. 6 tahun mak Nabi meninggal. Sekarang kalau saya tanya nama orang tu kata nama dia Aminah, pun saya rasa sedih. Itulah manusia, wanita yang sangat mulia, yang telah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya mandikan mak saya. Masa saya mandikan dia, tuan-tuan kalau mak saya meninggal mandi, saya pegang jenazah mak, saya nampak mak saya senyum. Perasaan saya ke apa, adik kata, mak senyum. Memang nampak senyum, saya nampak senyum. Mungkin perasaan saya nampak mak senyum. Saya pada menangis, saya terus rasa bahagia. Mak saya bukan pendakwah, dia bukanlah orang begitu begini. Oh, dia lagi banyak berkorban. Dia berpisah dengan saya daripada kecil, sana sini. Saya pun pegang mak saya mandikan dia. Kita kalau mak meninggal, pegang je, mandikan ayah kita kan, pegang, gosokkan pelan-pelan, jaga aurat dia, gosok baik-baik. Tengok tangan dia menua, besarkan kita. Mata yang tak cukup tidur daripada dulu, besarkan kita. Kaki yang tak pernah berehat, besarkan kita. Saya mandikan mak saya kebumikan. Balik pada kubur, saya ambil baju mak saya. Sampai sekarang ada baju mak saya kat kereta, kat rumah saya. Bila saya rindu, saya bangun tengah malam dekat setahun. Saya bangun, saya cari mak saya. 10 minit saya cari, baru saya sedar mak saya dah tak ada. Setahun saya kena begitu. Saya bangun, saya cari mak saya. Saya teringin nak dengar suara dia, tapi saya dah tak boleh dengar suara dia. Saya rindu hari lahir saya 21 Disember. Yang cakap sama hari lahir cuma mak saya daripada dulu. Ni bulan Disember kan. Nanti malam tu isteri saya tahu, mesti saya nangis. Saya rindu nak dengar mak saya cakap. Sampai saya cari phone, saya cari gambar mak saya. Saya rindu dia. Saya kalau balik kampung, saya masuk tengok rumah je, saya dah nangis. Sebab rumah saya dah tak macam dulu lagi. Walaupun dah 5 tahun berlalu, hari-hari saya cakap pasal mak, hari-hari saya nangis, saya rindu mak saya. Sampai balik kampung tengok kubur. Kalau balik pada rumah, mesti saya singgah kat kubur lagi. Pagi-pagi, petang kalau kat kampung 2 hari tu, saya cuma rindu nak tengok kubur mak saya. Lepas tu sekarang ayah saya ada lagi 80 tahun. Bila saya balik rumah, saya peluk cium ayah saya. Saya rasa macam saya cuba ingat mak saya peluk ayah saya. Saya sayang kat ayah saya. Itu abang kakak belajar dengan mak ayah kita sifat kasih sayang. Dialah yang baru saya sedar yang baik tu bukan saya. Kalau tuan-tuan nampak ada baik kat saya, baik tu cuma mak saya. Jadi belajar hargai mak ayah. Siapa ada mak ayah lagi, sayangi mereka, hormat mereka, doakan mereka. Juga begitu juga mertua kita. Dia bagi pasangan anak dia pada kita untuk kita bersama hidup kita. Terima kasih kat dia. Terima kasih pada mertua kita. Sayangi mak ayah. Sayangi keluarga, amanah daripada Allah SWT. Semoga Allah beri kita kekuatan. Belajar sifat kasih sayang tu anugerah juga pada anak-anak. Jangan marah anak-anak, peluk dia. Kalau rasa penat ustaz, saya penat ustaz, letih. Penat ustaz, kerja lagi, urus anak, keluarga lagi. Penat ustaz. Penat tu lah perjuangan. Kalau kita tak penat, hidup ni bukan berjuang. Saya tahu kakak penat, abang, saya tahu abang penat. Nak kerja cik rezeki lagi, nak dakwah, nak bimbing isteri lagi, nak jaga anak lagi, nak kena pergi masjid lagi, macam-macam nak buat ustaz. Banyak nak kena buat. Penat hidup saya. Penat tu lah perjuangan. Untuk tu belajar begitu. Boleh insya-Allah. Baik tuan-puan, saya nak tuan-puan pejam mata sekejap. Cuba letak tangan dekat jantung begitu. Ini saja, bukan amalan apa-apa, tak saja nak suruh berfikir muhasabah je. Dah pegang dah? Baik, saya nak semua pejam mata sekejap je. Dah pejam dah? Saya nak tuan-puan buat kebaikan. Pejam mata dah? Mudah-mudahan jadi pahala. Buat kebaikan, mudah-mudahan jadi pahala. Sekarang semua dah pejam mata. Saya nak abang kakak cuba ingat wajah mak yang kita sayangi. Cuba nampak senyuman dia. Saya sampai sekarang kalau saya sedih, saya ingat senyuman mak saya. Marah saya hilang, penat saya pun hilang. Saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk apa saya buat ni,
ganjaran saya hadiahkan untuk mak saya. Nampak tak wajah mak kita, senyuman dia, nampak tak mata dia, nampak tak kedutan kat mata dia. Itulah wajah mak yang sangat kita rindui, sayangi. Tausiah. Sambungan tausiah yang bertajuk Hidup Ini Keras untuk bahagian yang keempat bersama Al-Fadhil Ustaz Abid Liu ini dapat saudara ikuti esok 1:30 tengah hari dan ulangannya 6 petang di Perak FM. Kita ikuti tausiah sambungan tajuk Hidup Ini Keras untuk bahagian yang terakhir bersama Al-Fadhil Ustaz Abid Liu yang dirakamkan di bangunan Perak Darul Ridwan. Cuba tengok mak kita buat apa. Ada baby yang comel keluar, kitalah baby tu. Nampak tak dia tersenyum? Walaupun dia sakit, mungkin dia mati. Banyak dulu mak mati. Dia cium dahi kita. Ingat tak masa kecil mak kita cium dahi kita, cium tangan kita, mak kita cium kaki kita. Abang kakak, mak kita cium kaki kita, mak saya cium kaki saya. Semoga Allah maafkan dosa kita semua. Apa yang telah kita buat atau pernah tertinggi suara, kita termarah, kurang berterima kasih, merajuk dengan mak kita yang pernah cium kaki kita. Dia basuh najis kita, najis kita dikutip dengan tangan dia. Ingat tak masa kecil kita sangat sayang dia, dia sayang kita. Dia ajar kita, apa ni nak mak, ni biru, ni merah, ni hijau, ni kuning. Ni apa mak? Ni bulan, ni matahari. Ni apa? A, B, C. Dia ajar kita alif, ba, ta. Dia ajar kita agama. Dia ajar kita jadi manusia yang baik. Pergi sekolah baik-baik nak. Ingat tak dia sikatkan rambut kita, dia pakai kita pakaian sempurna, dia letak bedak kat muka kita. Hari-hari dia pesan, pergi sekolah baik-baik nak. Dengar cakap cikgu, jangan bergaduh dengan kawan-kawan, lintas jalan tengok kiri kanan, jangan main tempat-tempat bahaya, belajar rajin-rajin nak. Hari-hari dia pesan. Nampak dia penat kan? Peluh-peluh, badan dia berpeluh-peluh, penat. Setiap pagi dia urus kita, adik-beradik kita semua sekali. Kita balik rumah, dia masak untuk kita. Nak makan nak, dia siap-siapkan kita. Dia hantar pergi sekolah lain pula, kadang sekolah agama. Pagi petang dia hantar kita, sayang kita. Abang kakak itulah mak kita. Kita cakap, mak, masa kecil-kecil dulu semua anak pernah cakap, mak, nanti saya dah besar, saya jaga mak tau. Mak, boleh tak kalau saya besar saya tak nak kahwin, saya nak duduk dengan mak je sampai bila-bila. Mak, nanti saya dah besar, kalau mak sakit saya jaga mak tau. Mak, nanti kalau saya kakak abang kaya, kakak abang nak bawa pergi haji, bawa mak jalan-jalan, belikan mak itu ini. Mak cakap, tak payahlah nak, engkau jadi orang baik pun mak dah bahagia. Saya banyak janji dengan mak saya macam-macam. Abang kakak, nampak tak wajah mak kita? Cuba tengok wajah dia. Perasan tak dia dah menua? Perasan tak dia penat daripada dulu sampai sekarang? Tahu tak apa dia? Dia tak kisah. Hati seorang mak nampak lemah. Kalau umur 100 tahun, 100 tahun dia sayang anak. 1000 tahun, 1000 tahun dia sayang anak. Kalau 10,000 tahun, 10,000 tahun dia sayang kita. Itulah mak. Abang kakak, semua tengok muka mak kita. Itulah wajah wanita paling cantik lah. Cuba ingat wajah ayah kita. Dia daripada kita lahir, dia bekerja siang malam. Ayah nampak garang kan? Tapi ingat tak masa dia balik rumah, masa kita kecil-kecil, kita berlari. Ayah dah balik, ayah dah balik. Dia beli makanan, beli hadiah untuk kita, beli apa-apa untuk kita. Kita pergi ke ayah, cium dia, melompat-lompat, berebut-rebut kita nak bergurau dengan ayah. Mungkin kita semua dah tak berapa ingat. Abang kakak, ingat tak masa kita kecil-kecil, ayah kita nampak dia garang. Tapi tahu tak, bila kita demam, kita sakit, ayah kita berhenti motor tepi jalan, dia nangis kuat-kuat seorang-seorang. Tahu tak ayah kita yang baju dia buruk, kasut dia buruk, ayah dulu-dulu ajak makan, tak apa tak nak, ayah tak suka. Tak apa, ayah tak nak. Tak apa, ayah tak nak. Tahu tak sebab apa? Dia bukan dia tak nak. Dia tak nak susahkan anak-anak. Dan dia hidup dia sentiasa memberi. Dia kerja kuat-kuat bukan untuk diri dia. Dia kerja kuat-kuat untuk isteri dia yang disayangi, untuk anak-anak dia. Itulah ayah kita yang tak sempat berehat. Dia mungkin susah, mungkin garang, mungkin tak ada ilmu didik kita. Tapi tahu tak apa dia? Dia sayang anak-anak. Ayah dulu-dulu kerja siang malam untuk kita semua. Itulah ayah kita. Ada setengah ayah kita masih ada dah tak ada. Doakan mereka. Buat yang Islam boleh baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan kedua orang tua kami. Kasih dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami semenjak kami kecil. Ya Allah, kami rindu mak ayah kami. Ya Allah, kami rindu mak ayah kami. Kalau mereka sakit, sihatkan. Mereka sedih, susah, lapangkan. Kalau mereka dah tak ada dalam dunia, kau jagakan mereka. Hari tu nanti kami nak berlari, nak peluk mereka, kami nak cium mereka, kami nak cakap sayang dan terima kasih pada mak ayah kami sayangi. Abang kakak, cuba ingat wajah pasangan kita sayangi, suami kita atau isteri kita. Ya Allah, saya sayang pasangan saya.
Ya Allah, jagakanlah pasangan saya rindu pasangan saya. Kau temukan saya dengan dia untuk saya bimbing pimpin dia. Ya Allah, di mana pun pasangan saya berada sekarang, bahagiakan dia, jagakan dia, saya sayang dia. Ya Allah, saya minta ampun, minta maaf kalau saya ada luka ke hati pasangan saya mengecewakan dia, maafkanlah saya. Abang kakak buat ada anak-anak doa, ya Allah bimbing, pimpin anak-anak kami rindu anak-anak kami. Kalau kami termarah, terjerit, tercakap bukan-bukan pada mereka, maafkanlah kami. Kami belum jadi mak ayah yang baik, maafkanlah kami. Ya Allah, kami rindu anak-anak kami. Ya Allah, jagakan anak-anak kami. Adik-beradik yang kita sayangi sama-sama membesar, sekarang dah kadang-kadang bergaduh, berjauhan, berdengki, bermasam muka. Ya Allah, adik-beradik saya sayang mereka, sayangilah mereka. Di mana pun mereka berada sekarang, bahagiakanlah mereka, kabulkan doa mereka. Ya Allah, kawan-kawan pejabat saya, bos saya, bawahan saya, kiri kanan saya, Kau jagakanlah mereka. Mereka sama-sama cari rezeki yang halal. Kadang-kadang kami berselisih faham. Ada kawan-kawan saya dah lama saya tak tegur dia, saya benci dia, saya marah dia. Ya Allah, saya maafkan dia. Dan buat jugalah hati dia maafkan saya. Ya Allah, kawan-kawan pejabat saya, ya Allah, jadikanlah pekerjaan saya rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram. Janganlah kat tempat kerja saya buat dosa, maksiat. Jangan saya terlibat dengan zina, jangan saya terlibat dengan dosa. Saya tak nak kecewakan keluarga yang percaya pada saya cari rezeki yang halal. Jauhi saya daripada perkara yang tak baik. Bimbing, pimpin saya. Ya Allah, semua orang kata, ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, terima kasih sayang saya. Terima kasih sayang saya, jaga saya selama ini. Ya Allah, masa kami ingat Engkau, Engkau ingat kami. Masa kami lupakan Engkau, Engkau tetap ingat pada kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami sebab selalu melupakan Engkau. Terima kasih sayang kami, jaga kami selama ni. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tuan baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Cakap pada hati masing-masing, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Saya pernah tinggal semayang, lambatkan semayang, Kau maafkan saya. Ya Allah, maafkanlah saya. Tak sampai beberapa minit semayang, umur saya makin bertambah, kadang-kadang saya tinggal, saya lambat, maafkanlah saya. Apa nak jadi dengan hidup saya? Tak berhenti nikmat Kau berilah hidup saya, tapi saya langgar perintah Engkau, Kau maafkanlah saya. Ya Allah, beri saya dapat bekerja dengan jujur, amanah, dapat kerja dengan rajin, jauhi saya pada rasuah, pada beri rasuah, ambil rasuah. Saya tak nak terlibat dengan duit, tipu harga atau apa saja. Ya Allah, selamatkanlah saya. Ya Allah, jagalah saya pada dosa, maksiat. Jangan seringgit sesuap makanan yang haram masuk dalam perut saya. Ya Allah, bersihkan rezeki saya. Ya Allah, saya tak nak buat benda yang jahat. Kau jaga saya sekian lama dengan rezeki yang halal. Akhirnya saya musnahkan dengan mengambil rezeki yang haram untuk kesenangan sementara. Ya Allah, maafkanlah saya. Ya Allah, bahagikan saya dengan keluarga saya. Jauhlah saya daripada godaan yang lain-lain. Ya Allah, ujian dunia yang banyak, fitnah, dosa, maksiat, selamatkan saya. Jauhkan saya daripada menipu suami saya, menipu isteri saya. Jauhi saya pada menipu anak-anak saya. Jangan, ya Allah, ampunkan dosa saya. Ya Allah, Nabi Muhammad berjuang siang malam untuk Islam ini. Nabi dah wafat, kami rindu Nabi, kami kesian kat Nabi. Sekarang tanggungjawab agama ini berakhlak atas bahu kami. Kami tak tahu nak buat macam mana, maafkanlah kami. Kami tak mampu nak buat dakwah ni, maafkanlah kami. Ramai anak-anak muda, musnahkan hidup mereka, selamatkanlah mereka. Ya Allah, bantulah kami, selamatkan kami. Ya Allah, beri kami semua dapat menanggung tanggungjawab Islam di atas bahu kami. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Tolong kami, pandang kami, dengar kami. Baik abang kakak, terima kasih semua sekali. Tuan-tuan boleh tanda tangan, boleh doa je apa-apa sikit, masing-masing doa. Tadi saja nak muhasabah tengah cakap ke hati fikiran kita. Masing-masing doa apa tuan-tuan nak doa, boleh doa. Doa sikit je untuk mak ayah, pasangan, anak-anak. Baik, tuan-tuan sekalian, sekarang boleh, tuan-tuan ada handphone, ada handphone, keluarkan handphone tu, WhatsApp pada pasangan masing-masing. Pendek je. Anggap kalau hari ni hari terakhir kita dalam dunia, tak ada esok, lusa. Sebab apa orang dulu cemerlang? Dia selalu ingat mati. Bila ingat mati ni orang jadi baik. Orang tak nak duit haram kalau ingat mati. Orang tak ambil rasuah kalau ingat mati. Orang tak nak berzina kalau ingat mati. Sebab apa berzina? Sebab tak ingat mati. Orang tak nak buat benda yang jahat kalau ingat mati. Orang tak nak buat benda yang jahat. Orang tak nak apa-apa penghargaan pada orang bila ingat mati. Dia cuma nak Tuhan terima dia. Hidup ni cuma nak Allah terima kita. Kita cuma nak Allah terima kita. Apa makna dalam dunia? Mungkin jadi ustaz, penceramah, ceramah sana sini. Saya tengah cakap untuk diri saya sendiri. Orang pun bukan main hormat, sayang ni, dengar ceramah pun ramai-ramai. Jemput susah payah lagi, bukan main susah nak jemput. Datang sana sini, sanjung pula, duduk atas ni, dewan punya cantik, megah macam ni. Orang pun minta doa kita, bawa baby, suruh kita tahnik. Nampak macam bagus, baik, mulia. Tapi kalau ke akhirat, tiba-tiba Allah kata kamu tipu, dusta.
kamu tak buat semua ni untuk aku, kamu buat semua ni untuk selain daripada aku. Kalau hari tu Allah halau, tak tahu mana nak pergi. Kalau Allah halau kita tolak, kita tak tahu mana nak pergi. Kita hidup untuk Tuhan sayang kita. Contoh kita ikhlaskan hati kita, betulkan niat hidup kita. Kita cuma nak satu. Antara kita ni tak tahu siapa lebih baik daripada satu sama lain. Kita cuma nak Allah Tuhan sayang kita. Dapat tu dapatlah segala-gala. Bila kita hidup tu, hidup kita akan jadi orang baik. Kita akan jadi orang jujur, amanah dalam hidup. Dah WhatsApp dah pasangan, lepas WhatsApp simpan. Jangan tengok orang mati tak harapkan balasan. Dia tak harap balasan. Jangan harap. Kalau harap balasan, kecewa lagi. Tarik panjang, suami jawab okay, kan? Eloklah meninggal kata kan. Dia abang kakak baik, saya ada tulis buku Isteriku Bidadari 11 Kaedah Bimbing Keluarga. Ramai suami-suami baca biasanya, si isteri baca nak jadi bidadari. Ramai suami-suami walaupun kerja kelab-kelab, jaga kelab, dia baca sampai buku surat 6 je, dia nangis, dia peluk isteri dia. Dia peluk saya nangis-nangis, cerita ustaz, saya berubah ustaz sampai buku surat 6 je. Saya tanya baca lagi tak bang? Tak, sampai buku surat 6 je dia baca. Jadi kakak abang kalau beli buku ni, baca buku surat 1 sampai buku surat 6, Isteriku Bidadari. Satu lagi 11 Amalan Kaya. Ni buku saya yang baru, kaya dekat hati, mensyukuri apa yang kita ada. Orang sekarang semua nak kaya. Tapi orang tunggu kaya baru bahagia. Tak. Kaya ni, saya kaya masa umur 12 tahun. Hari tu makan sepinggan, kena kongsi ramai-ramai. Bilik air satu, adik-beradik 12. 5 minit je boleh masuk tandas, lebih adik-beradik manjat bilik air. Susah. Kan? Sekarang rumah tu besar. Tapi bilik air ada dalam bilik. Punyalah kaya saya sekarang. 12 bilik, 12 bilik air. Kaya ke tak? Wah gila kaya kan. Tapi mak dah tak ada. Adik-beradik pun lambat-lambat balik kampung. Dulu makan sepinggan, share, mak suap kita. Sekarang orang bagi saya satu meja makan. Sekarang saya fikir kerja nak menolak makan. Sebab saya tengah diet. Wah kakak. Jadi saya tengah kerja menolak makanan. Saya bukan tolak sebab apa. Susah nak tolak. Bukan salah orang. Sebab saya nak juga makan masalahnya. Malam tadi saya makan dengan mewahnya dekat Melaka malam tadi. Dia paksa. Ustaz kalau tak makan berdosa. Neraka ustaz. Imam tu cakap. Orang tunggu ustaz tak nak makan. Sudah saya pun makan. Masalah saya bila dah makan bukan reti makan sikit. Sedap pula lauk tu sedap, tu sedap, tu sedap, tu sedap, semua sedap. Habis nak tak berhenti-berhenti. Orang dah bangun, saya tak bangun-bangun lagi. Konon-konon tak makan nasi malam. Habis lauk semua saya habis makan dah. Habis semua lauk tu semua. Habis yang rendang semua habis. Ayam rendang, daging rendang, kambing rendang semua habis. Malam ni kat Melaka lagi malam-malam. Kampung-kampung gitulah semua masak. Ni saya masak khas tu ustaz. Kuih ni khas tu ustaz. Ni semua khas tu kita bang. Ni saya khas tu ustaz. Ustaz kena rasa. Depan dia kena rasa. Lepas tu dia ambil gambar. Suruh makan. Suap pun orang ambil gambar sekarang. Oh ya Allah. Jadi bahagia lagi mana dulu masa mak suap kita. Jadi kaya tu sebenarnya apa kakak? Dulu tak ada duit nak makan. Sekarang dah tak boleh makan pula dah. Jadi kaya tu dekat hati. Mensyukuri apa yang kita ada. Jadi belajar bersyukur, hidup kita dah kaya. Satu lagi menelusuri cinta. Supaya melihat manusia yang rasa sayang cinta. Asyik benci-benci orang kan. Bacalah buku ni supaya rasa sayang. Kita kalau rasa sayang orang, doa ke orang tu tanda Allah sayang kita. Satu lagi perjalanan hidayah umat. Tentang orang mati syahid, berjuang. Ambil semangat mereka dalam bekerja, berjihad. Siapa bekerja kuat untuk membantu seramai mungkin orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad di jalan Allah. Rupanya jihad tu apa? Tolong orang miskin, anak yatim. Niat tolong seramai mungkin orang dalam dunia. Siapa niat nak tolong ramai-ramai orang dalam dunia ni? Angkat tangan. Mula dengan mak ayah. Lepas mak ayah, pasangan kita. Pasangan dengan mak ayah sama-sama lah tu. Lepas tu anak-anak kita. Siapa lagi? Adik-beradik kita, anak-anak saudara. Kalau ada adik-beradik kita dah meninggal, terutama lelaki bang, katalah adik perempuan kita suami dia meninggal. Tanggungjawab untuk jaga dia bapa. Dulu wanita ni tak wajib cari rezeki, nafkah. Yang wajib tu laki. Perempuan ni dibantu, dia dapat pahala sunat. Tapi dia tak wajib. Yang wajib tu cari nafkah laki. Pada dulu lagi. Suami dia meninggal, tanggungjawab balik pada bapa. Bapa dah tua atau dah mati. Semua adik-beradik laki berdosa kalau kakak atau adik perempuan itu lapar. Semua adik-beradik laki berdosa kalau ada anak saudara dia lapar. Sebab tu abang kakak tu tanggungjawab laki. Kakak sebagai isteri kena faham kalau duit lebih lah. Kena bagi makan. Bukan nak bagi duit. Kakak masakkan lebih, hantar ke rumah adik perempuan kita sebab dia dan anak pun begitu. Dia tanggungjawab. Jadi tu tanggungjawab. Dulu wanita terjaga. Sebab tu kat KL yang saya jumpa mana-mana tepi jalan, semua tinggal perempuan jaga. Bapak tak tahu hilang mana dah. Hampir semua bang. Semua mak je jaga. Bilik satu, 17 anak. Kakak tu seorang. Gila, 17 anak sewa bilik. Tandas kat luar. Rumah depan pula isap dadah kerja dia. Rumah-rumah macam tu. Kat KL penuh. Orang susah-susah. Jadi niat tolong seramai mungkin mereka. Mudah-mudahan. Ustaz dia orang jahat tak guna banyak isap dadah. Lantak dia orang ustaz degil mati padan muka. Isap gam pula dia orang. Dia jahat tak guna isap dadah, isap gam pemalas. Kita yang warak, baik, ilmu banyak, sekolah tinggi-tinggi, jawatan besar-besar. Apa kita buat untuk tolong dia? Sokak bagi makan, baik tak payah. Kalau saya ada duit bagi makan je lah bang. Saya ceramah, dia 2 je saya boleh buat. Lebih saya buat kursus untuk dia. Saya bagi rumah sikit-sikit mana-mana yang mampu 2-3 orang tu saya bagi rumah. Tu saya mampu.
Macam selalu cakap saya marah, saya cakap begitu. Jadi abang kakak, kalau kita boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kakak kongkong lapar tapi kakak lapar. Mesti ni dek, kakak duit tak banyak. Kau duduk, kak order ambil air ni bagi kat dia roti canai dengan ni. Bagi dia makan begitu. Nabi kata siapa orang susah datang minta makanan abang tak bagi, kakak tak masuk syurga selagi tak jawab. Kenapa tak bagi dia makan? Kamu kami beri makan, kenapa tak beri dia makan? Begitu. Satu lagi, manzil hadis sahih Abu Daud, ada satu orang sakit, Nabi baca Quran, sakit dia hilang. Munjiat ayat syifa, jadi obat. Kalau sakit-sakit selalu baca. Saya kalau sakit je saya baca ni. Keluarga anak-anak sakit semai hajat, sedekah, saya baca ni cepat pergi hospital. Banyak kali anak saya ada pasang bapak saya dulu kena teruk, patut kena begini-begini. Tiba-tiba saya pun bawa balik dulu ni pergi cek hospital lain pula. Sambil tu saya baca sedekah, sakit yang berat tadi tak jadi sakit. Banyak kali lah macam tu. Anak perempuan, anak saya 3 orang kena H1 balik-balik pada luar saya, pergi hospital, saya dah termenung lah. Masuk bilik, saya pun pergi keluar balik, pergi bawa anak saya pergi sedekah susu-susu. Lepas tu saya semai hajat, tak sampai setengah jam pun saya masuk hospital lain. Sampai hospital lain, saya cek-cek ambil darah, anak saya tak ada sakit tu dah. Bahagia hati saya. Allah Maha Kuasa. Jadi baca manzil jadi amalan. Siapa yang tertekan, stres, selalu baca munjiat. Munjiat tu ada mana makna dia, baca dan tengok makna dia sekali. Jadi obat. Kalau baca tengok makna pun dah tenang dah. Satu lagi ayat doa harian. Kalau rumah kaki apa? Kiri. Baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saya baca doa tu Allah jaga cukup ke rezeki, jauhkan syaitan, Allah pimpin. Hilang apa-apa baca innalillahi, cuba baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa ahli fi khairin minha. Ummu Salamah suami dia meninggal, baca doa tu dapat kahwin dengan Nabi SAW. Kalau sedih apa boleh baca, nanti Allah ganti apa yang hilang. Sahih Muslim. Jadi abang kakak mana lama tak ada kan, boleh baca nanti dapat suami baru. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Wanita ibu-ibu tunggal ni Nabi sebut dalam syurga nanti, syurga masing-masing ibu tunggal dengan anak yatim dapat dekat dengan Nabi seperti 2 jari ni. Ada majlis dalam syurga, dia dapat tempat paling istimewa, paling VVIP, ibu tunggal dengan anak yatim. Dia kata wanita berwajah kusam membesarkan anak-anak, maksudnya penat besarkan anak seorang diri, dia dapat tempat dekat dengan Nabi SAW. Dia pun tak nak kahwin lain sebab mikirkan anak-anak, dia dapat dekat tempat dengan Nabi SAW nanti ada dalam syurga. Ya baik abang-abang kalau nak dapat tempat VIP tu juga boleh. Abang kena sayang anak yatim. Nampak anak yatim, usap kepala dia, peluk dia sayang. Tapi jangan gosok, gitu marah anak yatim tu. Peluk dia, sayang dia. Satu lagi, kena sayang siapa bang? Sayang siapa? Ibu-ibu tunggal. Tapi jangan abang yang sayang, suruh isteri abang yang sayang. Kalau abang sayang, nanti isteri abang jadi ibu tunggal pula. Jadi abang baca doa-doa tu kan. Biar isteri je tolong bang, tak payahlah abang kalau tak tolong banyak sangat, ramai pula kan, beribu-ribu. Jadi baik abang kakak. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Satu lagi, kalau dalam keluarga kurang bahagia, baca Al-Furqan 74. Al-Furqan 74 dan doa kuning ni supaya pasangan jadi penyejuk mata, pemimpin kepada kebaikan. Abang kakak lalu hidup. Cuba tanya anak-anak nak kahwin dengan siapa? Semua budak remaja perempuan yang sekolah rendah sekarang semua nak kahwin dengan orang Korea. Yang kakak-kakak ni dulu semua nak kahwin dengan Shah Rukh Khan semua sekali kan. Tapi setelah melalui hidup, akhirnya kakak nak apa? Abang-abang ni kalau boleh nak kahwin dengan semua orang, betul tak bang? Ni bertanya semua nak kahwin, semua mesti semua nak kahwin 4 belakang ni, tak gitu bang? Ke siapa tak nak? Semua nak. Tapi setelah lalu hidup bang, abang cuba tengok semua yang dah lalu hidup panjang. Tu dia kata apa? Janganlah ustaz, janji bahagia sudahlah. Tobat ustaz, tak maulah. Siapa yang giling, tak mau ustaz, tobatlah ustaz. Tu yang betul-betul dah lalu bang. Tu maknanya dah lalu perjalanan panjang dah. Yang masih insya-Allah boleh ustaz, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, takbir, boleh katakan. Memang meninggal bang. Sebab saya dah jumpa ramai yang muda ke, yang kahwin seorang, kahwin banyak ke. Tapi akhirnya dia nak apa bang? Dia cuma kata ustaz, bahagia jadilah ustaz. Nak dapat balik bahagia tu tak dapat dah bang. Dah hilang dah bahagia tu. Teruk je hari-hari, bergaduh pas kejap masa bang. Tak ada apa-apa, dah terbalik meja tiba-tiba. Tak ada kaitan pun. Yang buat hal orang lain kat TV bang. Artis-artis, ustaz-ustaz buat hal, abang pula menanggung kat rumah. Bini kat rumah menanggung, pagi-pagi malam dah mengamuk pula, dah masa muka. Rupanya orang lain yang buat masalah. Jadi abang, siapa yang pernah buat hal memang gitu bang, memang kena bersabar. Panjang perjalanan dia kan. Ini sebab yang jumpa saya kan. Jadi ustaz macam mana nak buat ustaz? Sabarlah ustaz, sabarlah bang. Begitu. Terima kasih bang. Jadi dapatkan amalkan doa. Satu lagi, Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab musim sejuk musim panas. Kalau nak dapat anak baca surah Al-Anbiya 89. Supaya Allah mudahkan dapat anak. Saya doakan semua yang belum dapat anak ni, mudah Allah beri anak yang soleh-soleh. Allah beri anak ramai-ramai yang soleh-soleh. Allah Maha Kuasa, jangan pernah putus asa doa. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ada soalan nak tanya? Boleh tanya. Ada tabung kasih umat tu, saya ada buat program-program untuk anak tepi jalan, banyak kursus-kursus semua tu. Ada banyak yang masuk Islam tu yang tak ada rumah, tak ada yang masuk kolej-kolej. Alhamdulillah sebelum dia dapat beasiswa tu, selalu saya bayarkan dulu. Alhamdulillah kakak, saya pun dah kaya juga, syukur pada Allah SWT. Jadi kakak boleh tu kat belakang tu. Syukur pada Allah. Alhamdulillah restoran saya 3 tu, ramai yang datang. Kesian kat saya kan, datang restoran tu. Jadi laku restoran tu juga.
Jadi sebab tu rezeki saya lebih sikit kakak. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya buka butik baju hari pertama buka kakak, banyak dapat duit gila. Hari pertama je dah kena 1,000. Untung jadi ustaz ni kan, makan tak payah bayar. Saya makan tak pernah bayar. Pergi hospital tak bayar. Pergi hospital tak bayar. Doktor pakar, ya Allah ustaz, dia nak cas ayah Ahad saya sakit, so doktor pakar datang. Ayah Ahad mana ada, doktor pakar datang juga. Datang-datang tengok ustaz. Tadi dia kata, saya suruh staff saya call cakap bayar triple. Saya punya bos dah nak mati, bayar triple. Memang masa telinga saya pekak, mula sakit tu, pergi sebetul. Tu je masa yang ada. Hari Senin Selasa jadual penuh. Jadi saya ayah Ahad, dia datang hospital. Tengok saya, ustaz saya bagi free je. Janganlah doktor, tak apa ustaz. Saya ni lah saya mampu tolong ustaz free. Saya turun bawah nak bayar ubat. Yang jual ubat kata, ustaz, dah ada orang bayar. Siapa? Dia rahsia. Kalau dia tak nak bagi tahu. Kalau dia tak bagi, saya tak nak ubat ni. Yang pakcik bawa ambulan tu bayar untuk ustaz. Pakcik bawa ambulan, driver ambulan bayarkan saya punya ubat. Orang baik-baik. Saya nangis bang. Nangis. Saya pergi rumah kawas. Dah 3 kawas saya pergi. Saya ingat je lah, zaman sekarang kan, pergi semua apa, belajar apa dia panggil? BMF, begitu kan. Saya pergi lah semua yang istilah Islam punya kedai. Kawas pun saya cari orang Islam. Saya pergi 3 kawas, 3-3 bagi free kakak. Saya tak tahu nak buat macam mana dah. Pergi yang pertama, pergi 2 kali free. Saya pertama pergi ke free. Tak boleh tak nak ambil duit. Bayar pun tinggal, berlari dia masuk dalam kereta saya semula duit tu. Punya orang kesian kat saya. Macam susah sangat saya. Pergi Petronas, baru nak bayar, tak apalah yang jaga Petronas. Tak apa ustaz, saya dah niat nak belanja ustaz dah lama dulu. Tak jadi bayar. Pergi KLIA, budak yang jaga KLIA tu, dia jaga kedai yang jual tu. Saya beli air mineral. Saya beli pula hari tu, tak kenapa rasa macam orang kata Evian tu sedap. Tak tahulah sedap ke tidak. Saya pun beli, harga dia pun mahal apa benda tak. Saya beli lah satu kakak. Nak rasa macam mana, rasa saya beli. Bila saya beli, dia kata, wah ustaz air mahal. Lepas tu bila bayar, ada lebih sikit, tak cukup berapa sen, duit saya bayar besar. Tak apa ustaz, saya belanja ustaz dah. Yang cashier tu belanja saya. Jangan macam-macam, dik ustaz banyak duit, kau pula belanja ustaz. Tak apa ustaz, saya belanja ustaz. Abang tu jadi free semua. Saya jadi sedih pula dah. Gila go line, tiba-tiba masuk orang bayarkan tiket. Saya nak bayar, dah bayar. Abang nak tahu amalan dia, tak ada bayar. Pergi hotel, sebab tu staff saya turun. Kalau saya turun bagi nama saya daftar, dah bayar dah. Saya ke hotel kalau check in, saya guna nama saya Agoda kan. Mana hotel utamanya kalau yang saya silap sebenarnya. Saya pergi ke hotel tu dalam bilik, dah ada macam-macam kakak. Dah ada bunga, ada buah, ada coklat, ada surat-surat di atas meja semua sekali. Iya, bilik biasa je ada macam tu. Bukan bilik mewah saya ambil suit presiden ke, tak ada pun. Suit presiden tak ada. Bilik biasa je. Tiba dah siap macam tu. Tu bang. Untung jadi ustaz ni. Itulah kalau tak sedar diri juga tak tahulah apa nak jadi. Dah bang, taklah. Jadi mudah-mudahan muka kesian kot muka saya. Dia bertampal pula selotip ni lagilah. Lagilah kesian. Nampak mesti orang fikir kena belasah agaknya cedera apa semua kan. Rupanya jerawat. Baru remaja. Ada soalan nak tanya? Boleh tanya. Ada soalan nak tanya? Sila. Sila kakak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Sharifah Nurhaniza daripada Jabatan Penerangan Negeri Perak. Soalannya mudah je Ustaz. Saya ni pekerja kaki tangan awam lah. Sentiasa bersangka baik dengan orang. Tapi bagaimana kita nak buat orang bersangka baik dengan kita? Contohlah kan. Apabila kita pergi ke satu jabatan tu dengan ada beberapa kelebihan dan kebolehan yang kita nak bantu jabatan, tapi dianggap kononnya kita ni nak potong trip lah, orang lama dah ada, jadi kehadiran kita ni seolah-olah kita ni nak tunjuk pandai dan kita nak potong trip orang lama. Walhal tujuan kita ikhlas lillahi ta'ala, kita nak bantu apa kebolehan dan kelebihan yang ada pada kita. Dan perkara ni bukan saja dalam jabatan. Kadang-kadang kalau kita terlibat dalam NGO pun begitu. Bila kita masuk, pandangan orang pada kita, ni masuk ni nak jadi ketua lah. Padahal kita nak bantu apa yang boleh. Jadi bagaimana cara kita nak orang bersangka baik dengan kita, sedangkan kita sentiasa bersangka baik dengan orang. Sekian Ustaz. Masya Allah. Bagus soalan Puan. Jadi Puan begini kan. Puan pun dah ada jawapan dia. Dan jawapan saya begini. Apa dia? Bila kita, memang kalau kita pergi mana-mana, kita berdakwah atau kita menyampaikan kebaikan, kita berkongsi dengan manusia, memang orang dia nak menerima kita tu susah kan mana-mana. Tapi dah ramai juga, sebab tu ramai orang tak berapa nak berdakwah sangat. Sebab tak reti nak mula macam mana. Ada setengah orang tak tahu nak mula kat mana, sebab orang pun kadang penerimaan orang tu lain macam. Saya selalu pergi mana-mana, saya pergi kat meja makan, contoh budak-budak universiti, saya dari sudut saya lah kan. Meja makan, saya kata, adik boleh tak saya nak berbual dengan awak? Dia kata, abang nak jual barang ke? Dia tanya.
Tak dik, tak. Abang MLM ke? Tak, MLM pun tak ada dik. Abang jual barang apa? Tak ada jual barang apa. Abang nak cerita berbual dengan awak semua sekejap boleh? Tak payahlah bang, kami sibuk lah. Banyak kerja kami nak buat. Saya minta masa 5 minit je saya nak cakap. Seminit boleh lah bang, seminit. Jangan lebih. Lebih saya potong berhentikan abang. Budak universiti cakap. Saya cakap, tapi saya dah belanja. Saya tak apalah dik, saya seminit pun okey. Saya dah bayar meja awak makan. Oh, Ustaz dah bayar ke? Abang dah bayar? Okeylah, 5 minit pun boleh lah bang. Jadi saya dah belanja dia orang makan dah. Lepas tu, saya pun mula cakap. Bila saya cakap Allah sayang awak baik, tiba-tiba dia orang mula nangis. Ustaz, saya dah lama tak semayang, saya dah lama begitu, begini. Hampir semua setakat tu diterima. Sebab satu, kita kena, bila jumpa sesiapa, kita kena ada sangkaan yang baik. Maksud kita kena rasa sayang pada dia. Kena rasa apa? Sayang pada dia. Kita buat baik pada dia untuk Allah sayang kita. Dia terima ke, tak terima ke, dia suka ke, dia benci kita ke, kita buat untuk Allah. Sebab yang beri pahala tu Allah, beri mulia tu Allah. Kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana Allah. Nabi SAW di baling batu di Taif. Bila berdakwah di baling batu di Taif. Saya cerita jauh sikit tapi lebih umum untuk kehidupan kita. Kena baling batu kat Taif. 10 km kena baling batu. Abang kakak tahu tak apa doa Nabi? Malaikat semua datang nak hancur orang Taif yang baling batu pukul Nabi. Kalau kita macam mana? Eloklah terbalikkan jenis semua. Tak kerti bahasa semua sekali. Sombong. Dengar. Buat baling batu. Tak nak sudah. Tak payah baling batu. Korang hajar punya orang. Kalau kita elok terbalik. Terlangkup kepala masuk ke bawah semua sekali. Kita begitu kakak. Baru senyum kat orang je. Orang tak senyum. Matilah kau. Kena lori kat depan tu kan. Sebab apa? Senyum kita tak ikhlas. Cuba kakak senyum dengan orang sebelah. Cuba senyum dengan orang sebelah. Senyum. Kita senyum. Kerana Allah. Kalau kita senyum, orang tak senyum. Apa nak buat? Nabi, orang tak senyum kat Nabi. Orang marah Nabi. Tapi Nabi senyum kat orang. Nabi orang paling banyak senyum sampai akhir hayat. Terus sebab apa? Nabi bukan senyum kerana orang. Nabi senyum kerana siapa? Kerana Allah. Senyum ni 5 saat je kakak. Berapa saat senyum? Ada sampai 5 saat. 5 pun tak sampai. Kalau 10 saat rasa seram kan? Kakak besar hati ustaz ngorak saya ni. 3 saat je senyum kakak. Itu pun kalau tak ikhlas, senyum kat jiran. Bawa pindah. Kita pun masuk rumah, wahai keluargaku sekalian, mulai hari ni jangan pernah seorang pun senyum dengan sebelah tu. Esok bila jiran tu buat hal kat taman mesyuarat, memang dia orang tu sombong. Saya senyum dengan dia belum masuk. Tak senyum dia kat saya, sampai mati kan? Betul bang, saya dah pernah dulu kerja tempat orang, masuk kerja, saya baru masuk hari pertama, saya sebagai penceramah, kat situ ramai penceramah. Tiba ada penceramah yang lama sikit, terkenal sikit, yang muda-muda lah, tapi dia lagi lama. Saya masuk kat bang, saya ulur tangan, dia tak salam dengan saya. Saya ulur tangan, dia tak nak salam. Sebab saya masuk-masuk, pangkat lagi tinggi dia tiba, begitulah. Salam-salam, dia tak nak salam saya. Dia dah 10 tahun kerja, kita baru keluar universiti, masuk-masuk penceramah pula. Salam tak nak. Saya senyum kat dia. Dia lari. Saya duduk makan, dia lari. Dia pergi mana, dia lari. Depan saya, bukan depan, semua orang nampak. Memang saya ulur tangan, tak nak tangan. Hari-hari tak nak. Sampai sekarang saya ingat, gila ke tak gila? Itu masa umur 24 tahun, sekarang saya dah 35 tahun. Jadi berapa tahun dah? Dah 10 tahun berlalu, sampai sekarang dah 11 tahun saya boleh cerita kat tuan-puan. Itulah manusia kakak, memang manusia saya pun begitu. Tapi belajar, jadikan apa tu semua sebagai pelajaran dalam hidup kita. Terus berdoa, buat baik, buat kebaikan. Nabi kena baling batu. Tahu Nabi kata apa? Ya Allah, aku mengadu betapa lemah dan daifnya aku dalam berdakwah. Nabi tak kata betapa degilnya orang Taif, tak. Nabi kata apa? Ya Allah, saya yang kurang, saya tak pandai. Jadi selalu berdoa begitu. Orang dakwah tak dengar. Nabi kata, Ya Allah, mereka tak faham, beri mereka hidayah. Cuba tahu orang kata, Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, maafkanlah mereka, beri mereka hidayah. Walaupun kita dah terangkan, kita belum dakwah lagi. Budak degil, tak faham sudah. Jangan begitu kak, doakan, doa hidayah. Baik, terima kasih kakak. So begitu, selalu doakan hidayah. Jadi abang-abang kakak sekalian, terima kasih. Abang dapat kamu buku, ada tabung kat belakang. Terima kasih, jumpa lagi. Mudah-mudahan Allah SWT. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tausiah.